Kemudian lepas 3 bulan di TUD Amal Ustaz, Mira dapat tu yang dapat pemilihan untuk pramugari tu. Tak tahu. Serius lah TUDM ada pramugari. The worst Mira pernah makan katak kembung. Nice. Katak kembung sedap. Dia ada serius lah katak. Okey, kembali. Assalamualaikum. Okey, semula. Aku tak apa suruh kau shoot banyak-banyak bang. Memang macam ni lah jadi dia bang. Okey, Assalamualaikum. Saya Zarul Zaidi aka Zarul Umbrella dan bersama saya CK Faizal, co-host kami di Borak Dalam Geli. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi melihat muka kami berdua. Alhamdulillah. Masih lagi setia dengan Borak Dalam Geli. Kepada yang sedang memandu, berhati-hati semasa memandu. Kepada yang sedang memasak, please fokus. Jangan ada yang terbakar dapur. Pernah ada terbakar dapur. Yang kena letak beras kalau nak jadi masak nasi tapi beras tak ada air je. Yang menanda soalan-soalan anak murid. Yang tengah melipat baju. Terima kasih banyak-banyak. Apa sajalah yang korang buat. Yang kat hospital bang. Memilih untuk tengok kita. Betul. Terima kasih. Yang naik kereta api tengok kita. Naik kereta api pun tengok. Terima kasih banyak-banyak lah. Kita orang pun macam kadang-kadang tak sangka yang sokongan anda sangat-sangat padu dan kami very berterima kasih dan bersyukur. Dan kami akan di sini akan sentiasa memberi yang terbaik, yang unik, yang rare. Konten-konten yang rare. Why not? Konten-konten yang bukan mengarut. Tapi ada ilmu. Kau kenapa? Betul apa? Konten kita bukanlah mengarut. Betul. Saya kena sokong. Saya tak ada job. Ini ada di samping kita bersukaria, bergembira, bercakap, happy-happy, gelak-gelak, tapi ada inspirasi, ada ilmu. Tak ada kutuk-kutuk orang. Kita kutuk adik-beradik dia, family dia je. Okey. Guest yang sebelum ni. Dan lepas tu nak bagi tahu. Terima kasih pada YouTube. YouTube ada orang tengok ke? Ada. Tak, orang kerja YouTube tengok kita. Sebab sekarang kalau korang perasan kan, kita punya iklan-iklan dekat dalam Borak Dalam Geli. Dia dah pandai letak bang. Dia letak yang aviation. Dia letak yang, maklumlah dia premium. Mana tengok iklan tu. Dia letak iklan naik kapal terbang. Keluar bang. Airline Emirates KT. Kenalah. Keluar bagus. Untuk dah faham bahasa Melayu. Betul. Dia letak, janganlah letak candy tu suka letak hotel-hotel semua. Memang kita orang punya niche, itu dia niche. Dan itu YouTube punya iklan lah kepada AirAsia directly nak bagi kat kita pun boleh marketing. Berjaya Air nak direct, nak sponsor ke, nak bagi tiket free untuk kita ke. Kita yang itu saya setuju. Kan? Bagi Kami dah lama naik. tak healing. Pressure kerja dengan Bazarul. Dan juga terima kasih pada Super Thanks. Super thanks. Masih banyak-banyak. Macam inilah kejadian guest kita bang, pandang kita. 10 minit yang pertama adalah untuk kami berdua. Terima kasih pada Super Thanks. I so excited. Tengok ada RM16, RM3, RM6. Saya belum lagi menempa 100 dan 200. Duit kopi kita orang. Kopi tolong korang. Kan? Kalau tidak kan hapu dihantar kat aku. Duit kopi kan bagi korang. At least tulis kat situ Super Thanks ni untuk CK kopi. Kan? Boleh lah. Ni untuk CK yang bagi Abang Zarul. Boleh. Ini untuk Abang Zarul je, jangan bagi CK. Boleh? Macam tak betul je. Ataupun ni bagi-bagilah korang. Bagi untuk guest je tak boleh. Nak bagi kat guest pun boleh lah. Boleh lah. Saya suka guest ni bang, bagi kat guest. Bagi kat guest. Kan? Tapi duit tu tak sampai lah. Banyak lagi benda yang kita kena bayar. Okey, lepas tu bagi, alhamdulillah saya dengan 10 jari mengucapkan jubatan terima kasih pada bagi Super Thanks tu kerana anda sanggup memberikan secebis daripada mungkin ada tak tahu Super Thanks tu apa. Okey, Super Thanks ni adalah super macam Superman besar tu. Dia terima kasih. Dia macam terima kasih banyak-banyak pada kami sebab buat konten ni berturut-turut. Dia kalau ada logo love lepas tu duit tengah tu, itulah dia.
Lepas tu you klik kat situ, keluarlah nak RM10, RM20, RM30, RM40. Tapi berapa YouTube potong ke tak ada potong? Yang itu tak ada potong. Tak potong. Bagilah sekarang. Ini duit baju. Duit baju. RM1,000 kot sikit. Duit bayar lampu studio. Kan? Lampu studio, lampu bagi korang. Tapi sebenarnya pemberian anda itu meringankan beban kami sebagai sebab kita buat ni pakai kos. Pakai Elio. Saya rasa saya paling bayar paling banyak. Kalau pakai duit dia belanja banyak-banyak. Dah cukup. Lama sangat Dah 10 minit dah. Kepada yang nak iklan boleh iklan. Kita masih mengalu-alukan. Banyak aku. Yang mana iklan boleh iklan. Nampak tak kosong hari ni? Kita mengalu-alukan. Hadirlah kasih. Cukup. Enough. Okey, saya faham. Anda nakkan tetamu. Yes. Okey, tetamu kita macam saya cakap tadi, kita perlu kita nak menyajikan sesuatu yang rare. Rare. Yang unik. Takutlah yang jarang kedengaran. Yang kadang-kadang orang tak tahu pun. Kadang-kadang ada itu konten-konten macam tu kita nak bagi dekat korang sekarang. Barulah nombor 1 bang. Yes. Kita punya tetamu ni merupakan bekas anggota tentera. Wow. Aku pun tak cakap awal-awal. Anggota tentera. Aku dah tahu. Mungkin korang macam tentera. Mungkin dah tengok tajuk, mungkin dah bocor lah. Tapi ini sesuatu yang unik. Bekas anggota tentera udara diraja Malaysia. Dia ada orang kata department, ada stewardess. Kalau korang pernah tengok YouTube channel saya 4 tahun, 5 tahun lepas, ada pasal ni. Kepada yang belum tengok lagi, nak teruskan video pun boleh. Nak berhenti sekejap, nak pergi tengok video tu pun, nanti saya letak link kat bawah ni, pergi tengok dulu. Bagi clear apa itu pramugari VIP. Aku pun selalu dengar cerita macam ni. Tapi ni depan kita ni. Depan kita, bekas pramugari VIP TUDM. Dan juga merangkap toke kedai makan, dapur kayu Zamira. Nampak tak unik dia tu? Unik. Banyak benda kita boleh korek sekejap gini. Antinglah kau putri. Kita tengok macam mana. Okey, saya perkenalkan tuan-tuan puan, Puan Zamira daripada Zamira Dapur Kayu dan bekas pramugari VIP Tentera Udara Diraja Malaysia. Selama 13 tahun. 13 tahun. Dan kepada follower dia yang menonton ni mungkin dah tahu dah. Dah kenal dah. Aku je yang belum follow dia. Kan? Kau memang macam tu. Kau nak reaction yang rare ni. Tentera udara Diraja Malaysia. Okey, aku bagi kau. Kenapa kau tak bawa steward dah? Nanti. Adalah tu. Nervous. Okey. Actually steward ada kat depan kita tu. Alah. Kenapa semuanya macam ni? Tak, saya memang fobia. Okey, perkenalkanlah. Kau ada kenal kan tadi? Apa nama tadi? Lupa. Zamira, Puan Zamira. Okey, mungkin kau nak tanya soalan apa-apa yang. Takutnya. Assalamualaikum. Ada. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Borak Dalam Geli. Kita sangat-sangat bertuah lah kerana you dapat hadir pada hari ini. Cuma sebagai permulaannya, kalau dalam Borak Dalam Geli ni tak sah kalau kita tanya pasal latar belakang dahululah. Mungkin sedikit lah, tak semualah. Mana-mana you nak share pasal latar belakang you. Okey, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengar suara aku dah cakap. Janganlah tegas sangat. Alah, abang. Relax. Assalamualaikum. Kita biar. Jangan. Tentera. Well trained. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zamira binti Syahabuddin. Okay, sebelum ni saya pernah berkecimpung dalam dunia pramugari selama 13 tahun. Okay, 13 tahun di mana membawa semua orang-orang kenamaan dalam Malaysia. Terutamanya Agong. Okey, Agong, PM, TPM, kerabat-kerabat diraja dalam Malaysia. Agong sekarang pun saya pernah bawa, Agong mantan Agong pun pernah bawa. Dan kemuncak kejayaan Mira adalah bersama-sama dengan Prince William dan juga Kate Middleton. Boom. Tak ada nama Zarul Umbrella. Tak, BDG is very rare tau. Very rare. Prince William dalam kita punya podcast. Walaupun bukan dia. Kau punya profile? Kau jangan kau, aku. Habislah aku. Saya paling tinggi, kita mantan Agong je lah. Dia lagi tinggi lah. Saya mantan pemasuri juga lah kan. Tapi kat situ je lah. Okay, mungkin follower je dah tahu. Mungkin kita punya penonton-penonton ni kan.
Macam mana you? Tapi sebelum tu bang, asal mana? Asal. Duduk mana? Ya betul mana lah. Mana tahu nak jadi stewardess ni, dia orang tengok tempat lahir tu kat mana. Kau lahir kat mana, baru dapat masuk tentera. Mana tahu? Mana tahu kan? Sekolah mana? Entah ada sekolah memang Universiti Pertahanan Malaysia terus ke? Kita tak tahu. Kita nak tahu. Okey, saya berasal daripada Pekan Podeh, Rombau Negeri Sembilan. Rombau. Orang Rombau. Podeh. Okey, lahirnya memang di situ. Memang kata memang anak jati Negeri Sembilan lah. Jadinya saya ni mula-mulanya berkecimpung dalam dunia pramugari ni tak tahu sebenarnya. Tak tahu. Saya sendiri dulu pun tak Sekolah pernah mana? tahu. Sekolah mana? Sekolahnya Datuk Sedera Raja Cembung. Sekolah Menengah Datuk Sedera Raja Cembung. Okey. Dekat kawasan rumah. Situ, sekolah rendahnya di Sekolah Cina Pehua Pedas lah. Sekolah Cina Pehua Pedas. Pedas macam dah dengar lah pedas. Pekan Pedas. Aku dah dengar mana pedas. Pedas Linggi. Kan highway. highway. Ya. Exit Pedas Linggi. Kat situ. Kawasan tu Negeri Sembilan lagi. Negeri Sembilan memang betul-betul Negeri Sembilan. Aku ingat kena Melaka dah waktu tu. Dekat dah Pedas tu. terasa kan. Okey, sekolah kat situ. Tu belajar kat mana? Universiti. Saya belajar sebelum masuk Air Force, saya berkecimpung dalam dunia perhotelan lah. Ya, bekerja masuk di hotel. UiTM ke apa ke? Saya masuk untuk Kolej Tentera Udara. Ya, masuk. Kemudian sebelum masuk dalam tu kita belajar dulu untuk hotel kulineri. Ya, hotel kulineri. Kolej Tentera Udara. Kolej Tentera Udara setelah masuk, sebelum masuk tu kita belajar untuk orang kata apa, pramugari untuk perhotelan. Ya, servis lah, macam motor servis lah. Faham. Tapi sebelum sebelum Kolej Tentera Udara tu. Sebelum ya betul. You pergi kolej mana-mana? SPM tu terus Kolej Tentera Udara. Terus masuk. Okey, jap. Kau kenapa? Okey, waktu sekolah dulu adakah you tahu pramugari tu ataupun memang cita-cita nak jadi tentera sahaja? Memang saya suka badan beruniform. Memang suka disiplin-disiplin ni sebab mak garang kan. Orang ni Sembilan ni maknya memang garang-garang kan. Memangnya garang-garang. Jadinya badan beruniform tu memang salah satu kesukaan saya. Baju yang bersait-sait tu, yang gosok putus jari, itu saya sukalah. Benda-benda macam yang tajam sait ni tajam tu memang love. Yes. Love sangat-sangat. Waktu sekolah masuk apa? Sekolah masuk Kadet Tentera Udara. Kadet Tentera. Ya, memang dah ada jiwa tentera tu, dah memang tertanam. Terpaku dan letak tu. Ada family tentera ke? Ada jugalah kenalan-kenalan ayah. Yang terdekat tak ada lah. Yang terdekat tak ada. Tapi memang menjadi tentera adalah cita-cita waktu sekolah yang tiga cita-cita tu. Sukalah, bukan not cita-cita kan. Dia suka benda waktu yang berdisiplin waktu sekolah kan. Tengok uniform. Ya, suka kemas. Uniform tentera dia? Ya. Janji uniform bang. Tak kisah. Setengah orang. Tak kisah. Jadi tentera beruniform. Maksudnya kan tentera ni kan memang well disciplined. Kan, macam tu. So kita tengok macam macam punctuality-nya ada, disiplinnya ada kan. Waktu budak tu you dah sedar dah? Ya, dah sedar. Bagus orang didik dia ni. Yang didik ni bagus ni. Dekat depan. Dekat depan tu. Rare juga Takut nak mengutuk anak orang. Ada je kasut terbaling je. Kan, kau jangan. Tak rare juga, tak pernah hari kena baling ni. Jadi tiga cita-cita waktu tu tulis apa waktu yang tanya cikgu tanya tu? Antaranya yang pertama saya nak jadi businesswoman. Okey. Kemudian nak jadi cikgu lah sebab bapak cikgu. Nak jadi cikgu. Kemudian yang termasuk juga dalam tu badan uniform lah. Masa tu. So lepas SPM tu terus masuk. Memang dah tahu. Aku baru nak congkil lagi tau. Kau sabar bang. Pangkat waktu sekolah kan, bila kita masuk unit uniform dia ada pangkat-pangkat. Waktu tu you dah ambil apa dah pangkat pengerusi ke ketua persatuan uniform ke? Maksudnya kita dapat macam dia ada bagi sarjan, corporal lebih memang targetnya sarjan. Dah dapat lah. Dapat. Dah agak dah. Aku dah agak dah. Target dah dapat dah. Dah dapat dah sarjan tu. Masa tu lagi dah dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So benda tu boleh carry forward tak? Tak boleh Tak boleh lah. Mana tahu kan? Kena lanyak dululah. Dia kena lanyak dulu. Lanyak dulu. Ini seronok dengar ni. Ini memang best lah. So, apa lagi nak tanya sebelum kita? Itulah aku biasalah soalan aku last kali kan. Dulu waktu sekolah boyfriend uniform juga aku. Masa sekolah tak ada boyfriend. Straightforward. Kita kadet tentera. Siapa nak kat kau kan kalau kau kan? Tak berani. Kawat, bagi dia kawat nanti. Berkawat dia pergi rumah jumpa mak
Oh, dia tahu nasib dia. Okay, habis dah. Habis dah? Oh, okey. Okay. Lepas SPM, dapat keputusan. Oh, so memang ternampak Kolej Tentera Udara tu pun, ataupun you cari Kolej Tentera Udara, Tentera Udara, Kolej Tentera je ke? Ataupun you ke mana? Sebenarnya memang just apply. Memang just apply, cuba nasib untuk nak masuk tentera kan. Just apply untuk nak waktu apply masuk tentera, bukan nak masuk universiti. Tentera tu memang salah satu. Kolej Tentera Udara tu memang nak apply lah, sebab masa tu dia tengok ada Mira tertengok ada pilot wanita. Wow. Kan ada macam tak nak. Dia trigger tau. Dia trigger. Macam, nak juga dia macam gitu kan. So macam tak boleh jadi ni, kena try lah. Kan. Jadinya masa tu dah habis SPM, kerja, belajar sekejap, kemudian apply. Terus apply. Tak tunggu dah. Tak tunggu, nanti buang masa. Dapat restu? Dapat. Gila. Mak memang suka. Mak, masuk. Jangan tunggu. Tanya. Lanya. So memang tak tunggulah. Dapat approve. Mak redon. Confirm dapat. Mak macam ni. Takkan tak dapat kau. Kan. Tapi jadi ceritanya apply dapat. Wow, tentera udara yang memang kita idamkan benda tu, memang alhamdulillah memang dapat. So macam memang tak tunggu dah. Memang masa tu memang dari zaman sekolah lagi memang Mira fit. Ya, memang fit, memang jogging, untuk bersukan, memang kita dah jaga. Memang jaga. Betul. Dia tengok perut kita kot bang. Dia cakap jogging tu bang. Okey, lepas tu memang kita jagalah. So alhamdulillah apply dapat masuk untuk pemilihan akhir. Waktu tu dapat tu you berlari tak bawa kayung ke apa? Sanggup. Tunggu dah, memang macam dah kena ragging dah, macam dah kena lanak dah kan tu. Kita punya nak mencuba nasib kan, punya ya Allah, punya tak sabarnya nak jadi. Sebab itu yang kita antara yang kita idamkan jugalah daripada Kolej tu dekat mana? Masa tu dekat ITU Ipoh. Masa tu 2005 di ITU Ipoh. ITU Ipoh. So bila interview tu dia kena buat ni kan, kawat latihan semua. Kena lari, kena lanyak dia orang. Kena lanyak, kena orang kata buat fitness, kena check physical, semua kena check. Sebelum nak melayakkan tu. Tapi you dah basic college alhamdulillah. Cadet tu kan? Ya, dah basic tu dah ada untuk fitness, alhamdulillah Mira tak ada masalah. Lepas lah. Ya, lepas. Salah satunya yang you check dia berlari 30 km ataupun 2.4 tu standard lah. Itu memang wajib lah. Tapi dia ada timing dia bang. Dia ada timing. Ada timing dia. Yes, below 15 minutes macam tu. Below 15 minutes. Ya, 2.4. Ya, 2.4. Okay. So kita manage untuk buat 10 minutes. Paling tough sekali pada you lah masa ujian tu? Paling tough masa ujian tu blok. Kena angkat blok yang besar tu. Berapa kilo tu? Saya tak tahu berapa kilo, tapi memang besar. Macam sebesar tayar lori. Besar angkat. Tu memang kena angkat. Berapa jauh? Kena angkat, jatuh. Angkat lagi macam blok tu. Yang blok tu. Ya. Itu macam memang orang perempuan kot masa tu. Memang tak terangkit. Tapi semua perempuan lah. Perempuan. Ya, dia ada untuk sesi perempuan saja. Lelaki dia tak campur. Tak campur. Tak campur. Tak sama. Dia tak sekali. Ramai yang lepas ke ramai yang tak lepas? Ramai yang terkandas lah. Nak dapat untuk pemilihan akhir tu memang struggle. Memang menangis lah, nak lari 2.4 tu pun nak kejar masa tu. Ya Allah, tolong ya Allah. Semua baca lah, semua ayat baca ujung pangkal ke depan, tak tahulah mana satu kan. Yang penting lopeh je. Lopeh je bang. Yang penting lopeh. Kalau tak lepehnya tu. Aku dengar pun penat. Aku dengar penat bang. Angkat tayar 2.4 dalam masa satu hari tu. Dalam masa satu hari. Cukuplah kita buat podcast, kita rehat kejap lah. Abang sangat nak rehat ni kan. Penat. Okey. Tapi bila masuk ke kolej tu, dia ada pengkhususan ke? Macam kalau kita masuk ke, macam saya UiTM kan. Kita ada art and design. Betul. Kita ada science. Waktu kolej tu? Untuk tak boleh pilih. Maksudnya Mira dah masuk tu, dah orang kata chop 10 jari lah. Itu bahasa yang paling orang selalu sebut lah. Dah masuk tentera ni chop 10 jari, maksudnya dah tak boleh pilih kos apa dah. Lanyak dulu 6 bulan. Dia lanyak dulu 6 bulan, lepas keluar tu ikutlah dia nak hantar kita admin side ke, engineering side ke. Redor sajalah. Redor je. Tak boleh kata tak ini bukan I punya, I tak suka ini. Tak boleh. Tak boleh. You cakap tadi lanyak 6 bulan. 6 bulan saja dia lanyak. 6 bulan. So college tu maknanya 6 bulan je you belajar. 6 bulan dilanyak sebagai anggota tentera tetap. Itu wajib. Itu wajib. Siapa yang masuk kolej kena ada basic tentera. Itu semua basic tentera dia bagi. Mesti wajib lepas. Kena tahu undang-undang budaya, segala-galanya, peraturan, kawat segala macam tu semua. Semuanya dia akan buat dalam masa 6 bulan tu. So jadinya 6 bulan tu tak boleh nak tarik diri pun tarik awal-awal lah. Tapi dah kena lanyak, memang kau kena lanyak lah. Tapi bagi you macam itu lumrah dalam perjalanan seorang berkejaya sebagai tentera lah kan. Tapi bila dah masuk 6 bulan tu agak menyesal jugalah.
Walaupun beria ni kan. Bila fikir balik Dia kan. dah masuk, Masya Allah. Allah. Dia tak kira laki perempuan, dia lanyak, dia gulung. Saya pernah muntah hijau. Saya pernah kena gulung. Orang panggil gulung. Side roll, forward roll. Berguling ke depan, berguling side macam tu. Pernah keluar muntah hijau. Yang orang kata, apa itu muntah hijau? Mira pernah rasa benda tu. Maksudnya isi perut yang last tu. You tak tahu nak kata, tak tahu asid ke apa, gas ke apa, tak tahu nak sebut. Tapi memang dia keluar muntah hijau tu. Dah tak ada apa dah rasa dalam ni. Faham. Tapi yang bestnya 6 bulan tu keluar badan six pack. Oh, rasa. Aku dah agak dia tengok perut aku bang. Kau lain kali kalau panggil gas-gas yang ada badannya kan? cantik tu. Aduh. Kau tak payah panggil aku bang. Tak apalah, lepas ni kita rollingnya datang. Rolling. Itu membuang dosa lah. Okey, semua lulus ke? Ada yang tak lulus Yang dalam masa 6 untuk bulan pemilihan akhir pun bukan semua yang lulus. Dia tak salah Mira, masa zaman Mira tu 83 orang je. Instead of 200 something. Macam tu. Oh, Tak semua yang lulus. Tough. Bila dah 6 bulan tu memang sangat-sangat tough lah. Memang tak ada nak kata apa. Apa yang lelaki buat tak ada orang kata apa kompromi. Tak ada beza, lelaki perempuan sama je. Tapi saya ada kawan kan, dia masuk bomber. Lepas habis training bomber dia lain weh. Dia macam badan dia gila. Tapi dia kata kena lanyak kau kena lanyak. Dia ex-crew tau masuk bomber. Abang bomber. Okay. Dan 6 bulan lepas tu baru masuk ke college tu. Masuk ke college, kemudian terpilih. Masa tu, masa keluar 6 bulan tu Mira dah terpilih. Mira diberikan orang kata apa, ketukangan engineering. Dia ketukangan. Dia panggil ada ketukangan. Ataupun trade lah, orang panggil trade. Trade pramugari tu selepas tu. Mira dapat keluar je 6 bulan tu, dia bagi trade engineering. Maksudnya aircraft engineering. Kerangka kapal terbang lah maksudnya. Melompat lah kau. Lagi masa tu memang kita tak nak jadi pilot kan? fikir kan. Tak fikir apa. Nak tolak pula. Tak boleh nak tolak. Maksudnya dah bagi tu, kalau nak tak nak kau kena jalan je. Jalan je. Kau jangan cerita banyak. Tapi no idea about ketukangan. Tak ada langsung untuk nak orang kata nak main tepi-tepi ke, saya tak suka trade ni, saya nak tukar. Pergi. No way. Tak boleh, tolong cik, tolong. Ya, tak ada tolong slot, tuan, tak ada. Betul dapat kau tahu tak? Tuan, tolong. Tak ada baik-baik, tak ada Tak ada. Mira dapat kerangka kapal terbang masa tu 3 bulan dah di TUDM Alustar. So TUDM Ipoh untuk lanyak 6 bulan tu. Kemudian dah passing out, kita pindah ke TUDM Alustar. Kemudian lepas 3 bulan di TUDM Alustar, Mira dapat tu yang dapat pemilihan untuk pramugari tu. Tak tahu. Serius lah, TUDM ada pramugari. Ada kat Alustar? Yo. Tak tahu. Dah dapat news lah yang you akan macam jadi pramugari. Macam orang-orang yang rumus-rumus tu kata, dia dapat lah pramugari, Kita tak dapat lah. Memang jadi idaman ke? Tak tahu, itu memang dijangkakan satu dia ada lawan dan sebagainya. Lepas tu dia punya latihan tu memang hardcore. Memang sangat-sangat hardcore, tak macam latihan orang-orang luar, orang-orang biasa. Maksudnya Mira sendiri tak terfikir yang akan terpilih ke pramugari? No, Mira tak pernah tahu benda tu wujud. Betul. Ramai tapi tak tahu. sebenarnya kalau ikutkan figure umur sekarang, you ada good figure lah. Muka tu muka apa orang kata, kalau orang jumpa orang nak naik kapal terbang, tengok muka kau tu rasa lalulah nak sampai tu kan. Tak adalah rasa macam apa benda kau bawa kat sini. Macam tu kan. Tapi memang tak ada idea tentang tu. Memang Mira tak pernah tahu yang ada. Kalau tidak, kita dah bercita-cita ke arah tu kan. Tak. Lanyak 6 bulan nak jadi apa, aku ikut je. Aku follow je. Tiba-tiba jadi stewardess lah. Ya, tutup. Tengok, terpilih stewardess. Serius lah. Macam tu. Dan bersama kawan-kawan yang lain. Ingat lagi lah. Ingat. Dia dalam pemilihan Mira tu tak ramai. Dalam 20 ke 30 orang je, lebih kurang macam itu. Itu pun ada tapisan-tapisan. Mira pun tak tahu berapa banyak tapisan Mira hidup dalam TUDM. Serius, memang banyak tapisan lah. Nak melepasi untuk nak jadi pramugari. Okey, dah lepas 6 bulan tu dah habis lah. Let's go. Kita bermula dengan live sebagai seorang pramugari. Okey. Yang baru nak bermula. Apa nama panggilan rasmi? Okey, panggilan rasminya adalah Air Quartermasters. Air Quartermaster. Itu pangkat dia ataupun nama panggilan? Nama panggilan. Pangkatnya dia ada dia starting daripada sarjan. Naiklah sampai flight sarjan, pegawaran 1, pegawaran 2. Itu limit lah. Yang itu standard itu standard lah. Hanya dalam department mana-mana dia pakai standard. Itu standard lah. Itu standard memang ada. So kalau dekat dia punya nama tu Air Quartermaster Zamira. Dia ada nombor badan lah. Maksudnya macam polis juga ada nombor badan. Macam contoh nombor badan Mira ketika tu 5801117 Sarjan Udara Wanita. Sarjan Udara. Sarjan Udara Wanita Zamira binti Syahabuddin.
Dia ada udara tu lah. Bukan air quartermaster. Bukan. Air quartermaster tu kita punya trade. So orang tahu trade air crew tu orang tahu lah. Kalau cakap dia air quartermaster orang tahu dah. Orang tahu lah. Dia ni Q. Paling famous orang panggil Q lah dekat dalam Air Force. Tapi Q. dengan orang luar you pakai sarjan udara. Ya, sarjan udara. Dia kadang-kadang dengan Abang Zahrul ni dia memang suka technical. So you kena cerita technical. Kalau saya ni kau cerita surface, boyfriend aku duduk sini sana aku dah happy dah. dia gali. Dia tu mewakili Nurtizen. Nurtizen technical. Ini perwakilan dia. Makcik gosip. At least lepas ni dia jumpa saudara mara dekat TUDM. Kamu trade apa? Kamu air quartermaster ke? Aku cute. Alright. So dari segi uniform dia pula. Uniform, alright. Untuk uniform office sama macam anggota tentera biasa, tapi kita berpangkat lah, ada nampak pangkat kita di situ. So dia pakai baju yang lengan panjang, lepas tu berseluar dark blue gitu. So dia ada bola head dan sebagainya lah. Tu pakaian rasmi ke office. Tapi untuk pakaian untuk penerbangan tak sama. Pakaian penerbangan lain. Maksudnya kita ada pakaian yang half ni lah, quarter. Okay, pakai seluar dengan ada vest. Macam tu. Dia tak ada pakai kebaya ke, tak ada pakai skirt ke, tak ada. Tentera kan. Kalau biru cair kan? Ya, biru cair. Biru turquoise color. Turquoise color macam gitu. Masih lagi sama macam video saya tu ke? Sama. Sama lagi. Masih lagi sama. Masih sama macam tu. Okey. So, kalau kau nak tengok video perjalanan untuk you train you sebagai Q tu bermula pada umur pada kursus ke berapa? Adakah lepasan college tu ataupun sewaktu college dia tu? Dia tak sempat habis pun yang untuk engineering tu, tak sempat ditarik terus masuk ke Air Quartermasters lah. Maksudnya dari situ semuanya bermula. Maksudnya saya ada survival course, saya ada untuk dia ada training center ke macam kami di airline? Ada. Dia ada belajar tertib, dia ada. Itu saya belajar di Malaysia Airlines. Dia special course. Special course di Malaysia Airlines. Tetapi ada untuk ketenteraannya juga. Maksudnya masa Abang Zahrul dulu masa jadi aircrew ada tak untuk survival course? Ada. Survival tu adalah. Tapi safety. kita memang you all lain lah kot. Tapi you all lain komando. Serius. Sebulan solid saya duduk dalam hutan, tak ada makan, tak ada minum, hutan, paya, laut. Lepas pandai-pandai lah kau. Pandai-pandai hidup. Berapa orang? Kalau aku menu aku semua sate tau dalam tu. Berapa orang? 6 orang perempuan, yang selebihnya lelaki, dalam 15 orang lelaki lebih kurang itu. Awak ingat tak kat mana dia lepasan awak tu? Di Gunung Manung, Perak. Wow. Manung. 6 hari. Bukan 6 hari. Dia seminggu di darat, seminggu di paya, seminggu di lautan. Ya. Tapi ada transmitter satu lah. Ada transmitter, tapi semua tu kena berdikari sendiri macam mana you nak hidup. Just in case kalau apa jadi ada. Dia macam senario, kalau contoh crash dekat darat, macam mana you nak survive. Kalau you crash dekat paya, macam kita tak boleh pilih kan. Betul. Kita tak boleh pilih crash tu kan. Tak boleh. Nak bincang pula dengan kapten kan. Lambat. Tak sempat nak bincang. So jadinya kena lalui momen-momen tu seminggu. Seminggu contoh 3 hari di darat, dia bagi makan lagi. Lepas tu dia start catu. Sikit dia catu. Kemudian dah seminggu tu tak ada makan dah. You kena pandai nak cari cacing ke, you nak tebang pokok ke, cari ulat dalam tu ke, pandai-pandai nak hidup. So the worst you pakai cacing? The worst Mira pernah makan katak kembung. Nice. Katak kembung sedap. Dia ada katak. Mang Jamfi frog soup kot. Tapi sedap katak tu. Sebab kita lapar kan? Yes. Tu dah hampir seminggu Mira tak makan. Malam-malam tidur, instruktur datang, dia suap tu dalam mulut. Sedapnya makan, ingatkan mimpi. Sedapnya makan apa benda je ni. Besok pagi dia tanya, kau tahu tak apa yang kau suap malam tadi? Sedap lah coach. Apa benda tu Jen? Kau tahu tak aku bagi kau makan katak? Tak boleh buat apa dah. Dah buat apa dah telan. Yeah. Tapi sedap. Tapi serius sedap. Serius sedap. Yelah. Itu betul. Kita boleh ambil pengajaran. Bagus. I terus rasa kalau I ada penerbangan ke mana-mana, I nak bayar Mira je juta-juta kau jadi stewardess aku. Selamat ni. Kau suap katak, aku suap lah Mira, aku rela. Macam tu. Ya, tapi bukan senang lah, sebab kita ada darat, paya dengan yang paling tough. Yang paling tough paya. Paya kita kena buat rumah ataupun orang kata macam betul lah. Dalam paya tu tahu, bukan senang you berbekalkan, tak ada baju apa. Baju adalah baju yang sleeveless, yelah. Yang short tak ada mancis, tak ada apa, just berbekalkan parang dengan kapak macam tu je. Lepas tu you pandailah, you nak Mira pernah rasa tahu yang pakai batu tu.
Hidupkan api. Yang hidupkan api. Pakai batu. Kemudian lepas tu pakai kapas-kapas kulit-kulit kayu tu. Jadi masa tu. Semuanya menjadi. Happy. Tapi payah air macam mana? Tapi payah ni bahayanya ada agas. Kita orang pernah 2 pagi sebelum nak tidur, agas menyerang ni. Jadi ni kena duduk dalam lumpur, 2 pagi gitu. Tutup ni. Tapi yelah, dengan lumpur semua, dengan lumpur. Terpaksa. Tak boleh hidup. Dekat payah tak boleh hidup. I rasa abang sesuai bang pergi training flight steward, pergi training yang tu bang. Aku hantar. Okay. Alright. Keluar six pack kau. Oh, kita penat. Kita penat hari ni. Penat kita ni hari. Amazing. Saya amazing. Saya impressed. Kita dah makan katak dah hari ni. Ya, kan? Kita dah merasai pengalaman orang makan katak. Maksud saya. Dengan penceritaan, gambaran. Kami ni orang-orang seni. Kami senang masuk dalam banyak benda yang menginsafkan pun ada. Ya. Dan sangat-sangat respect lah. Kenapa kau okey ni? Kita terpaksa berehat. Allah. Kita rehat seketika. Kita akan sambung lagi selepas kejadian makan katak tu. Apa jadi selepas itu? Kembali selepas ini. Dia makan beruang tak bang? Beruang ada tak? Kata tu. Kembali bersama dengan kami lagi borak dalam Gelik. Saya Sikit Faizal, kita ada Mira kat sini, kita ada Abang Zarul dekat sini. Terima kasih banyak kerana setia. Diingatkan kembali pesanan penaja masyarakat, khidmat masyarakat ini. Sila ke dapur sekejap, tengok ada yang masih buka api, sila tutup. Jika anak anda berada dalam bilik, anda tinggalkan tadi, buka bagi dia bernyawa kembali. Kemudian lipat baju, dah habis lipat, tak tahu nak lipat apa tapi nak dengar lagi kami berpodcast. Sepak-sepakkan balik baju tersebut. Yang tengah gosok baju. Jangan biarkan kat tudung. Tadi kan Tergasap. Jangan salahkan kami, jangan klaimkan kami apa-apa. Pada yang memandu belum masuk rumah lagi, sempat sebab saya akan membebel dalam masa 60 saat daripada sekarang. Berlari dan tukarkan YouTube itu kepada saluran TV anda. Jemputlah ramai-ramai yang tengok. Yang dekat office, terima kasih banyak pagi-pagi menonton kami. Thank you. Wow. Sambung balik yang tadi tu. Penat ni bang. Penat. Dia kata tadi waktu kita berehat seketika tu, 2-3 minit tu, dia kata nak jadi stewardess tentera udara pun itulah cabaran harus dilalui. Bunyi macam glamour tapi hakikatnya dia train macam askar-askar komando-komando yang lain. Respect. Itu level dia, level komando ke belum lagi ke level komando tu? Itu macam ala-ala komando jugalah. Ala-ala. Suam-suam kuku ataupun suam, tapi itu pun dah makan katak. Katak, kepala monyet. Ui. Rasa tupai. Tapi masa tu dah tak fikir apa kan, sebab kita macam ala-ala darurat. Betul. Darurat, tak boleh nak fikir apa dah. So apa yang ada depan mata sapu je. Betul. So bila dah hampir selesai benda tu tanpa kemudaratan yang serius, alhamdulillah. Dia mudarat menjanggut je bang. Tak apalah, kudis-kudis mana ada tu bang. Aku redor lah bang. Kecil-kecil tu tak ada hal lah. Melecet-lecet, blister, tak ada hal. So terus bagi tahu dapat jadi Aquamaster. Belum. Lagi. Kita ada beberapa training lagi. Kita ada untuk underwater escape lagi. Pula kita ada grooming session, kita ada grooming session ada. Semuanya sama macam grooming tu dia. Kita pergi yang underwater dulu baru pergi grooming. Dia memang suka dia ni tahu. Underwater. See. Itu satu perkara yang sangat menakut. Daripada hutan survival tadi tak mampu menakutkan sangat, tapi pada Mira yang underwater escape cukup menakut. Serius macam nak mati pun ada. Serius sebab itu di-consist di setapak. Okey, di consist tu sebab saya pernah terjun 20 meter. Okey, 20 meter, kemudian kita ada satu mall kapal terbang. Itu yang paling saya macam, sebab yang masuk dalam tu saya bersama-sama dengan Air Force, Navy, kita ada bomber juga. Tak semua yang boleh berenang. Yang jadi masalah dia, ketika kami dah pakai suit untuk underwater escape tu, kita akan dimasukkan ke dalam kedalaman air yang sangat-sangat dalam. Lebih tak salah Mira belas meter lebih kurang gitu, sangat dalam sebab kita kena pakai oksigen lah. Kemudian kita strap, macam mall dalam kapal terbang. So, dia punya senario dia macam, you duduk dalam kapal terbang, kemudian you sebelum turun, dia akan pusingkan. Kapal terbang tu dia pusingkan? Kapal terbang tu dia akan pusingkan 360. Dia akan pusingkan. Alright, masa tu you dah muntah. Disoriented, tak tahu nak fikir apa, duduk jantung. Ada yang panik air. Itu yang menjadi masalahnya.
Yang paling menakutkan, semua orang nak lepaskan diri sendiri sebab dia tutup pintu kapal terbang, kena buka pintu kapal. Macam exactly macam you crash dalam air, ditching. Macam sama. Exactly. You strap, you gini-gini, masa dah pusing tu dah jantung dah tak ada dah ni. Dah tak tahu nak fikir apa serius. Masa tu memang fikir hidup ke mati. Exactly macam kita nak crash. Exactly. Kemudian yang nak jadi yang paling menakutkan ketika tu ada yang panik air. Panik air. Dia maksudnya dia takut dalam air. Takut dengan air. Dia takut, dia jadi panik tu sampai tak boleh nak berenang, sampai tak boleh nak fikir, dia macam hilang akal pun ada. Jadinya dia nak keluar, dia tak sabar-sabar ni. Dalam tu kita kan boleh nampak, kita ada visual, kita boleh nampak dalam kawan-kawan kita duduk dia macam exactly dalam seat macam tu, kita boleh nampak mana yang kelang kabut, mana yang gelabah, dah boleh nampak. Kita pun jadi gelabah samalah. Yalah, terikut lah. Yes. Jadinya dia belum apa dia dah nak buka dah ni. Sabarlah, belum lagi ni, belum apa-apa ni, takkan kau seorang nak keluar, kita orang ni macam mana? Kan dia belum apa-apa, dia strap buka, dia main pijak je siapa orang yang ada. Aduh. Yalah. Betul-betul dia memang panik ah. Dia memang panik. Mira pernah kena muka pijak. dah satu kali. Aduh. Sebab kita semua nak keluar, siapa yang paling lambat keluar, takut ada yang tak keluar langsung, ada yang panik, ada yang ni. Satu lagi terpakai oksigen sebab kita tak biasa dengan benda tu. Right? Dengan oksigen, kemudian nak buka kapal dalam air dengan pressure dan tekanan sebagainya. Itu ada oksigen, besok-besok betul-betul memang tak ada oksigen. Macam mana you nak survive? Dia oksigen belakang seat tu. Itu paling menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Tambah-tambah keadaan tu dia bagikan menghampiri sama kan. Jadi minda kita jadi macam dah jadi senario yang sebenar. Walaupun kita tahu sebenarnya itu dalam keadaan terkawal. Betul. Ada trainer kat luar, ada orang memantau CCTV dan sebagainya. Itu untuk AQ Master saja. Ya. Dengan pilot sekali. Pilot yang berkaitan dengan aircrew lah. And then groomingnya pula tu. Okay, grooming kita ada. Itu biasa, ini dah masuk part-part yang best lah. Ya, part relax sikit lah. Dah lega. Sebab benda tu dah lepas. dah lepas, dah tak ada nak fikir, lulus. Alhamdulillah. Ada yang terkandas juga dalam best you? Ada terkandas. Tapi macam terjun tu pun tak semua lelaki yang boleh terjun. Ada yang pergi patah balik. Sampai kena tolak dengan kaki lah. Terajang sekali, nak tak nak kena turun lah. Kalau dia fail yang tu, adakah dia dihantar ke trade yang lain? Tak melepasi jugalah. Kemungkinan tak lepas lah. So dia ada banyak ujian telinga, acromedicalnya. Dia ada banyak dalam untuk nak melepasi benda tu. Banyak perkara. Bukan simply untuk nak. Tak, susah. Saya nak menyampuk kejap bang. Audience kita tengok selama ni, dengar kita exam, pergi pakai interview. Dah susah dah. Diorang pun rasa anak aku mampu ke tak, anak aku boleh ke tak. Kita bagi semangat. Continue. Go. Kan. Bila dengar cerita Mira ni, apa aku nak cakap nasihat pada korang? Ui, memang tough lah. Memang tak boleh lembik. Betul. Tak boleh jiwa yang ala-ala macam dia tengok separuh macam generasi yang masuk sekarang. Dia tengok Malaysia Airlines macam mudah. Macam tarik beg pergi, tapi untuk Quarter Masters bukan begitu. A to Z you kena arrange everything. After arrange everything, then after that habis baru you masuk ke grooming. The fun, bukan the fun part lah, the easiest kita belajar. The most easiest lah. Pasal grooming. Waktu you awal-awal masuk grooming tu, grooming dia siapa cikgu dia? Cikgu tu dah memang daripada Malaysia Airlines. Ya, Malaysia Airlines. Mira tak ingat nama, tapi masa tu Mira student, tengah comot-comot lagi kan. Ya Allah. Lepas kena lanyak kan? Lepas kena keluar survivor, hilang 26 kilo. Keding macam dah tengkorak hidup dah. Masuk grooming pula. Masa tu dah mengucap trainer tengok kau. Tak serupa orang. Kita tengok muka sendiri pun takut. Kan? Macam mana kontraktor? Mana nak make over ni kan? So dia ajar make up apa semualah. Ya, semua dia ajar. Exactly macam mana Malaysia Airlines yang menjaga, sama. Kita ada protokol, sama lagi kita nak arrange dengan tuan. Tak apa. You boleh cerita je sebab ramai audiens tak tahu pun. Bukan kita fokus kan. So maksudnya you lalui grooming tu? Ya, grooming tu dia ada kelas lah. Kelas macam mana nak twist rambut dan sebagainya, make up, in everything semua. Okay, cara berjalan, matching colour. Yes, everything untuk nak mix and match you punya makeup dan sebagainya, tone colour, everything. Barulah kau rasa kau wanita. Baru rasa macam training layak. Tu lah macam inilah dunia. Baru rasa macam layak aku jadi student. Macam tak layak kan. Betul. Okay. Faham. Rambut diajar. Cara jalan nak dia ajar ke ataupun dibiarkan dengan jalan tentera? Diajar semua.
So complete macam civil airline. Sama. Exactly. Sama. Dah kena betulkan jalan pula. Ya, daripada berkawat. Tadi kan macam kotak-kotak pun kena jadi antun-antun lady-lady lain. Lady. So nak tak nak kenalah. Kenalah. Tapi gelaklah anda sama-sama sendiri lah macam. Memang kita go through sampai ke tahap ni nak jadi steward daripada training tentera yang teruk guling, muntah hitam macam ni lah kan. Nak tak nak kena antun-antun make up pula. Memang yang kita tak pernah imagine benda tu. Best lah. Tapi dia macam banyak colours lah dalam Mira punya perjalanan untuk nak sampai ke jadi pramugari yang diiktiraf tu kan. Memang luar biasa. Dan of course kegemaran soalan saya sebab saya nak tengok awak sama tak dengan Abang Zarul ni. Tentu ada first aid. Adakah you lalui first aid commercial? Adakah sama? You kena ambil lesen yang ditetapkan itu lesen daripada TUDM ataupun yang first aid emergency sama dekat Kelana Jaya tu. Sama. MAS punya tu lah. MAS punya. Sama, dia ikut buku yang sama lah. Sama. Tapi TUDM you ada belajar safety? Untuk aircraft safety? Ada. Aircraft emergency safety semuanya ada. Ikut CAAM ataupun ikut tentera udara? Tentera pun ada. Dekat Malaysia Airlines pun ada. CAAM punya pun ada juga. Kapal you kapal apa? Okey, kapal alhamdulillah Mira berjaya terbang untuk 4 ke 5 biji kapal. Okey, first kapal training saya terbang kapal CN235. Aku tahu. Okey. Kau tahu tak bang? Okey, Google lah korang nanti aku tengok ada gambar kita bagi gambar. Itu kapal training lah, kapal bawang orang panggil yang kapal nampak apa kau panggil? kapal bawang. Bawang. Dengan cik-cik bawang kapal bawang. Ada kapal bawang. Kenapa dia panggil kapal bawang? Kapal tu kau boleh buat apa je. Dia lanyak kau jadi, walaupun kau steward dia, kau tetap berguling juga dalam. Orang lain tak nampak kan. Nampak macam best je. Kapal propeller, kapal apa? Itu propeller. Okey. Kapal bawang. Itu kapal Mira Student lah maksudnya. Itu di TUDM Kuching. Okey, TUDM Kuching. Kemudian kapal yang pertama, so masuk fasa VVIP, kapal yang pertama saya terbang adalah Fokker 28. Fokker 28. Alright. Kemudian saya terbang BBJ 737. Kemudian sebelum bersara Global Express. Dia BBJ tu Boeing lah, kapal Boeing kan? Ya, Boeing. Yang ada kapasiti macam kapal AirAsia besar tu, sama. Satu lagi yang mana tadi? Satu lagi yang last tu? BD 700 maksudnya Global Express. Global Express tu yang ada enjin ke atas. Tepi dua tu kan? Ya, tepi dua yang wing dia panjang. Tak silap video saya yang tu kan. Ada satu lagi heli. Heli pun ada. Heli Mira tak sempat terbang lah. So dia tak sempat? Mira dah berhenti kan. Lepas you berhenti ke heli tu ada? Heli tu memang ada tapi Mira tak sempat rotate ke situ. So masa tu heavy lah penerbangan kita dengan tuanku. Banyak-banyak flights ke overseas dan sebagainya. So Mira banyak dengan Boeing. Kalau macam kapal yang you cerita tu, adakah setiap kalau yelah, untuk saya tak ada pengalaman. Saya nak tahu kan, waktu you jadi stewardess untuk TUDM tu, adakah dia di-ratedkan untuk kapal tu je ke? Ada stewardess yang untuk kapal yang lain ataupun you kena train semua kapal? Dipilih lah. So kalau kau Fokker lah semua hidup tak pilih-pilih naik. Kau reda je lah. Dipilih maksudnya dia akan macam upgrade lah. Daripada Fokker ni kapal permulaan untuk bersama dengan VVIP. Dia bukan VIP tau, dia VVIP. Pembetulan VVIP Dia maksudnya memang very very important person. Of course. Okey, bukan orang-orang biasa, tak ada. Maksudnya daripada Fokker, okey Mira di upgrade ni. Daripada Fokker upgrade. Macam saya panggil rating lah, di rating. So macam kami di upgrade lah, macam daripada satu, okey dengan mungkinlah kita ada examiner tengok mungkin kebagusannya apanya, attitude dan sebagainya. So kita di upgrade ke kapal BBJ tu tadi. BBJ. Level lain dah lah. So maksudnya ada stewardess yang Fokker kat Fokker tu ada BBJ. Junior akan level tu lah. Tapi dia akan naik juga, tapi berdasarkan pada pemilihan juga. Adakah you boleh operate juga? Tiba-tiba you naik atas, you nak operate bawah boleh, juga? Dua-dua. So maksudnya kejap saya terbang kapal ni, kejap kapal ni, boleh. kejap kapal ni. Maksudnya dia multi role. Betul. Then your VVIP of course nombor satu kita punya Agong dan Perdana Menteri. So diorang kapal-kapal apa pun diorang nak naik kan? Tak semestinya. BBJ sahaja ataupun more to BBJ. Agong mau tu BBJ. Agong M1, M2 ataupun Perdana 1, Perdana 2 maksudnya PM, TPM. So itu memang levelnya BBJ lah. Betul. Ada juga yang BD 700. So dia ada beberapa kapal yang melevelkan untuk Agong kapal ni, TPM kapal ni. So dia tak sama. Tak semua kapal boleh naik. Macam tu. Tapi kapal kalau macam Agong dia boleh pilih mana-mana, tengok pada tempat lokasi. Kalau BBJ tak boleh landing, dia boleh pakai kapal lain macam tu, boleh kan? Ya, sebolehnya begitu. Sebolehnya begitulah. Bolehnya, tapi level dia BBJ lah. Tapi level memang BBJ sajalah.
Perdana 1, Perdana 2, M1, M2. Pahang 1. Adakah waktu training tu you ajar serve juga ataupun menu-menu you belajar macam servis semua Malaysia Airlines. Memang 100% Malaysia Airlines. 100% Malaysia Airlines. Realitinya memang you buat benda yang sama juga Benda atas yang kapal. sama. Perkakasan. Piece by piece. Daripada Malaysia Airlines juga kita punya daripada airline catering pun daripada Brahim masa tu zaman Mira Brahim. Zaman Brahim ada. Brahim ya. So kita pakai maksudnya kami kena special lagi lah sebab kita direct intake dengan tuanku. Dengan kuning lah. Kuning jatah-jatah negara semua tu memang dalam kepala. Logo jatah negara. Itu memang kena. You lagi hardcore tu. Memang. Betul lah. Kita buat A to Z. Buat A to Z. Maksudnya daripada apa yang tuanku makan. Daripada barang sampai, barang set up. Belum barang sampai. Maksudnya sebelum barang sampai. Maksudnya 2 hari sebelum flight, kita dah demand ration sendiri. Kena call setiausaha sulit tuanku nak makan apa untuk flight tu. Bukan orang lain yang need. No, you have to manage everything. Maksudnya A to Z daripada crockery-nya, daripada jatahnya, daripada barang-barang kuningnya, everything. Semuanya you kena persiap-siagakan. Kalau tidak, you dipertanggungjawabkan kesalahan. Habis kesalahan tu lah. Ya. So satu kapal operate berapa ramai? Contoh dalam negeri, kita ada dalam 2 stewardess. Ni kalau BBJA kita cakap 3 stewardess lah, 3 stewardess. So macam BBJ lah. So Mira cerita lebih pada BBJ. Contoh dalam negeri kita ada 3 kompartmen. Maksudnya ada executive, ada galley dan juga ada VVIP. So 3 orang lah. 3 orang. Untuk 3 orang, 2 steward. Oh, ada steward. Ada steward. Ada. Steward. Takut aku nantilah tengok dia. So ada 2 steward ini lah. Kalau steward ni masuk Malaysia Airlines, aku tak tahulah kalau aku kena apa bang. Okay. So dia kalau executive tu supervisor lah. Tak juga. Untuk executive ni kita untuk macam yang tuanku punya rombongan. So dia orang kena duduk executive. Tuanku selalunya lah ya, kalau macam Mira terbang dengan Almarhum Sultan Pahang, Ustaz Ahmad Shah, dia akan appointkan siapa yang akan duduk berdekatan dengan dia. Ya. So bukan simply boleh duduk dengan dia, tak boleh lah. So yang memang bahagian yang angkat beg everything semua memang bahagian executive lah. So itu memang tuanku yang decide. Okay, Datuk duduk sini, Datuk duduk sini. So tuanku yang decide. So kita follow je. Macam gitu. So memang untuk you call dapat makan semua, you order dengan Brahim. Order. Like dislike tuanku kena tahu apa yang tuanku nak makan, apa yang tuanku tak boleh makan, everything. Betul. Everything okay. kena tahu. Ya, daripada kemudian barang sampai contoh dah demand ration. You reporting berapa lama untuk ke aircraft? 2 jam. Oh, 2 jam sebelum. 2 jam sebelum. Jadual you diberitahu sebelum berapa hari? Dalam kita dah ada board macam detailing board tu, so kita dah ada board tu, so macam 2 hari 3 hari tu kita dah tahulah. So detailer board dia akan beritahu, okay Mira terbang flight ni, contoh macam overseas, okay macam seminggu awal. Sebab overseas lagi complicated lah, sampai ke katil tuanku kita kena buat, barang-barang semuanya, tempat tidur tuanku semua. Kita tak ada benda yang saya datang kapal duduk relax, tak ada goyang-goyang kaki. You kena buat everything set up. Maksudnya you datang kapal tu you dah make up, you boleh dikatakan lencon, muka coreng jugalah. Sempat coreng sebelum tuanku nak sampai, kena touch up balik. Betul, berpeluh, serius. Nak prepare makan lagi? Bukan makan itu ada bahagian-bahagian lah. Maksudnya dia ada 3 stewardess. Contoh dalam Malaysia domestik 3 stewardess lah. Maksudnya untuk bahagian executive seorang stewardess, untuk galley seorang dan juga untuk VIP seorang. Untuk contoh kalau kita pergi overseas 4 orang. 4 orang, maksudnya galley 2 orang lah. Maksudnya makanan banyak. So makanan banyak, nak load banyak, kita nak cuci pinggan sendiri. Faham. Ayo okey. Buat teh tarik dalam 45,000 kaki, buat teh tarik tuanku. Macam kedai mak-mak. Kita yang itu je kita serupa. Lain tu aku tak layak rasa. Okey. Dia punya apa nama, dari segi allowance ada different allowance. Ya, sebab tu ada allowance. Ya, ada allowance lah. Untung. Sebab itulah ramai yang bercita-cita untuk nak masuk ke aircrew tu. Sebab dia ada allowance untuk macam kita ada aircrew punya allowance. Kalau pergi overseas lebat lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Adalah. Yelah, dia macam pekerja-pekerja kerajaan juga yang dapat pergi outstation. Outstation. Macam outstation. Dia macam ada allowance tetap lah. Macam ada allowance tetap. Okey, berapa-berapa ikut pangkat. Ikut pangkat. Alhamdulillah. Macam tu. Alhamdulillah lah. Kan? Tapi nak sampai ke tahap tu, you kena struggle dulu lah. Betul. You kena lalui benda-benda, makan katak, makan monyet, belah sawah. Saya lebih nak tahu pasal bila macam kami masuk ke kapal, kami ada leading.
Yang kami kena report so and so, equipment saya kena check. Adakah itu juga dilalui oleh anda? Sama. Sama. So yang akan jadi ketua kabin kita adalah kita punya steward lah. Steward kemudian report pada pilot lah. Food testing and everything. Semua juga. Report lah. So kita akan ada briefing, pre-briefing, final briefing, debrief, everything. Sama. Tentera lagi lah, dia particular lah tentang dia particular. Very particular. Ya, kena tahu apa yang berlaku in flight. So pilot akan tanya every single thing. Okay. Saya bawakan anda kepada SNY. Awak ada SNY juga ke? SNY tu maksudnya you tengok dalam kapal buat kerja, first time foker tengok. Pergi duduk tengok je. Tak ada Ada juga. Ada. Waktu first time, waktu training. Masa training, masa orang kata budak-budak lagi lah. Budak-budak lagi. Junior lagi lah. So kita dikenalkan. Dapat jadual. Anda terbang kena flight. Apa perasaan waktu tu nak masa tu macam berkobar-kobar lah. Belum orang kata, dapat jadi aircrew. Aku dah lalu susah payah ni kot. Dapat bag tak? Dapat bag, dapat. Semua dapat. Benda-benda isu semua dapat. Dapat make up, allowance make up semua kita ada. So macam, wow. Dah pakai make up mahal-mahal. Wangi mahal-mahal. Kenalah. Tuanku kot. Bukan level biasa. Tuanku kan. Memang image tu kena tip-top. Memang tip-top. Kalau dulu sentuh berdarah, kali ni orang pandang je dah berdarah dah. Berdarah mata dia. Dia level tu macam tu. Lepas tu briefing. First time you briefing. Gigil. Ingat lagi tak first? Ya Allah, briefing. Mostly memang junior akan bagi kita briefing. Okay, Mira baca briefing. So nak tak nak you kena catat lah. Alah, matilah briefing depan pilot ni sebab benda dah. Depan pilot semua? Semua. Depan pilot. Apa? Sebelum pre-flight, sebelum passenger boarding, everything kena settle lah. Tariknya rasa macam mana, Nescafe tarik rasa macam mana, dia punya makanan dah preheat berapa, dia punya. You kena brief balik semua, first time tu. Yes, apa yang kita buat. Accordingly, tempat yang you bekerja hari tu. Berpeluh lagi. Tak sempat lagi you nak cantik-cantik. Tak sempat. Mira tak tahu sempat. Bila yang cantik tu tak tahu. Tuanku tengok macam mana tak tahu. tak tahu nak imagine. Tapi waktu tu tak ada kena marah lah. You tak ada buat kesilapan yang menyebabkan tak nak fly dah lepas ni. Mira pernah terdemand double ration. Double ration tu apa? Maksudnya order 2 kali. 2 kali. 2 kali dah order. Sampai. Order yang sama. Sampai lagi. Dah membazir dah. Masa tu bukan nak cakap, masa tu terbang dengan senior, the most senior. Aduh, kenalah. Memang kau jadi lauk lah. Bukan sedap kau nak makan lauk tu. Kau yang jadi lauk kat situ. Itu Mira pernah hijau biru, muka tak tahu. Rasa macam nak tergojung kapal pun ada. Rasa macam, apa aku buat ni? Ni siapa nak bayar ni? Macam tu. Berpeluh-peluh ni sebab tuanku datang. Mood dah tak ada dah. Mood dah ke laut dalam dah. Menjunam ke sebab apa dah. Masa tu examiner kot ada dalam tu. So macam, tak tahu Mira. Tough jugalah serious kan. Tough. Kena marah. Dia bukan setakat you debrief biasa-biasa. You tentera. Dia marah macam tentera ke Dia bagi kau. Itu je dia bagi. Kita jangan tanya detail lah. Tapi kita tahu bayangan dah. Tahu bayangan. Kalau kita fly dengan. Kalau tadi dia makan katak, aku tak tahulah dia makan apa lepas ni. Kalau macam kita top 10. Tapi ni tentera dia tak boleh ada. Berdarah jugalah rasa telinga tu ya. Tak ada istilah nak lari-lari. Tadah je lah. Tadah je. Kosik tak ada. Okey, macam kalau tentera udara, pilot dia ada call sign. Macam you ada call sign juga? Ada call sign. Kita ada call sign. Equipmaster pun ada call sign? Untuk pilot adalah. Untuk pilot lah. Tapi untuk stewardess ada nama short form lah. Okey. Saja. Aku rasa ada nama tak? Lampi untuk lambat. Ada lah. Okey. Alright. So dalam 13 tahun tu, boleh tak senaraikan agung mana yang you dah serve? Alright. Alhamdulillah untuk 5 tahun pemerintahan Tuanku Sultan Mizan. Semua? Sultan Mizan semua 5 tahun tu memang Mira ke mana-mana dengan Tuanku lah, senang cerita. Alhamdulillah. Dalam dan luar negara memang puas berjalan. Gini lah dengan permaisuri. Ya, Alhamdulillah. Permaisuri kita bekas bekas airline Malaysia Airline. Yes. 5 tahun memang Mira rasa. Kemudian dengan almarhum Sultan Abdul Halim, Mira sempat dengan Tuanku. Kedah sempat. Daripada Tuanku dengan Fokker lagi, saya dah bawa sampailah Tuanku mangkat. Semualah banyak dengan almarhum Sultan Ahmad Shah. Pahang, kenal TUDM kita. So memang ke mana-mana dengan dia orang. So maknanya dia bukan masa tu dia bukan pegang agung kan? Untuk Ahmad Shah. Almarhum bukan pegang agung, tapi dia layak untuk naik kapal sebab dia kena TUDM. Dia kena TUDM.
Dia kena ya betul. Ya. Ke mana-mana memang kita akan ambil tuanku lah. Memang tuanku punya perjalanan memang kita lah yang akan akan pastikan dia selamat daripada point A ke yang last sekali. Yang last sekali yang Mira terbang bawa tuanku adalah ke Jakarta. Tu Kedah. Itu Jakarta. Sultan Pahang. Agung sekarang pun Mira pernah bawa juga. Masa dia mahkota. Mahkota. Tengku Mahkota Pahang lah masa tu. Masa tu. Ingat lagi. Banyaklah Sultan Nazrin semua, Sultan Selangor. Apa cabaran kalau kita nak serve orang nombor 1 ni? Dalam Malaysia ni. M1 lah, kita Malaysia 1 kan. M1. Apa perasaan you masa tu? You berdepan dengan dia, you direct macam empat mata kan, tak boleh nak lari masuk. Kita nampak dia total figure out tuanku macam mana. So tak ada orang kata bukan yang sebalik-sebalik, tak ada, memang direct macam mana kita memang berdepan betul-betul macam orang kata lutut ke lutut gitu kan. Saya serve piece by piece. Saya pernah lagi masa tu saya di upgrade ke BBJ masa zaman Fokker lah, yang menariknya untuk Sultan Abdul Halim almarhum tuanku. Saya pernah serve tuanku masa tu saya junior lagi. Tuanku ni suka minum mango lassi. Alright. Satu kesilapan saya tu masa tu saya student. Kau buat salah. Sini ada dalam kapal. Okay. Gugup juga. Cerita dia Mira servekan tuanku. Okay, cantik dah, layout semua cantik dah dengan table mate dan semua cantik dah. Perfect. Tapi bila mango lassi sampai letak gelas dekat tuanku sedut scissor stick. Allahu Akbar. Masa tu ya Allah, tuanku permaisuri dah marah dengan Mira. You tak nampak ke tuanku sedut? Tak boleh nak sedut. Sudah. Takkan nak terus tarik daripada mulut tuanku macam itu. Ya Rasulullah, masa tu saya rasa pun nak terjun. Saya ada beberapa kali rasa nak terjun kapal. Betul. Kau dah ada payung terjun dah anytime. Tak nak payung terjun, nak terjun macam tu. Tak nak. Bayangkan ya. Betul lah. Sebab you lupa letak straw. You tak tahu apa you. Junior. Ini bukan setakat Agung, kalau orang biasa pun. Kalau kau bagi macam tu. Ini Agung. Agung. Aduh. Masa tu Mira melakukan kesilapan tu lah. Tapi kalau saya jadi senior awak pun memang aku yang tolong buka dengan kaki pintu tu. Mira. Masya-Allah. Tentu je aku buat. Tapi minta ampun lah lepas tu. Minta ampun dengan tuanku. Berpeluh ni tak boleh nak cerita lah. Berpeluh. Dia sebut tak kena lah. Walaupun you tahu situasi tu memang boleh dimaafkan sebagai, tapi kita rasa bersalah sebagai salah yang macam tu amat menjalankan tanggungjawab. Salah yang tak boleh diampunkan ni. Kalau saya pun kena macam tu, macam nak tampar hidup. Tampar je diri sendiri sampai sudah. Pukul lah, sepaklah kerajang apa pun. Kau kenapa? Macam tu kan. Aku kalau salah macam tu, dah habis bawa kereta pun teringat. Balik rumah tengok TV, teringat dah. Trauma. Tengok Suicide tu pun aku trauma lah. Mimpi ngeri tu. Ada beberapa lah, ada kisah macam Mira dengar. But it's a good learning process. So kita alert. you. Ada lagi ke you buat peristiwa macam tu? Kau memang super jahat orang, salah orang. Ini perkara yang jarang-jarang berlaku, tak semua orang yang kita akan experience lah, terutamanya sebagai junior. Okay, yang satu lagi kesalahan yang Mira rasa lagi nak terjun lagi cepat. Di mana masa tu dengan almarhum Sultan Ahmad Shah Sultan Pahang. Ketika tu tuanku ni kalau naik kod, okey kita akan buka kod dia. Kemudian bila nak landing kita akan orang kata apa? Kita akan pakaikan kod dia. So masalahnya di kod tuanku tu di punya lidah dia tu ada dia punya pin dia yang banyak pin dia tu. Okey. Masa tu Mira tengah exam. Pin dia. Exam. Alright. Okay, tengah exam. Okay, semua flight cantik, tuanku happy, teh tarik, jalan minum best. Sama juga macam situasi tadi tu. Tetapi jangan disangkakan yang semua menarik-menarik tu tak ada ending yang kita dengarkan kembali selepas ini. Ada pula iklan. Okey silakan. Okey, jadinya ketika tu dah landing. Okey, dah ni Mira di-assess oleh senior ya. Di-assess oleh examiner ketika tu, garang gila. Kena assess. Ya, masa tu exam lah, Mira tengah exam. Alright, kemudian dah serve well, everything cantik, gayly cantik, everything. Semua okey. Nak jadikan cerita di hujung-hujung masa Mira nak tarik tuanku, nak pakaikan tuanku kod. Tuanku ni dia akan perasan sebelum dia akan minta cermin. Cermin tu dah gigil-gigil dah. Mira yang bawa cermin tu dah macam gini dah. Kau dah Parkinson dah kat situ. Tak boleh nak kontrol. Tak boleh nak kontrol. Kamu ni kenapa? Tuanku tanya gitu. Tuanku pegang. Duduk diam boleh tak? Okey. Diamlah tapi gigil. Alright, itu satu. Okey, tuanku dah pakai topi cantik, sarung kod.
Okey kot, dah kemas, cantik. Mana pin saya yang satu lagi? Masa tu Mira tak tahu nak cari kat mana pin tu. Menonggeng Mira dalam crew rest, menonggeng cari macam ni. Mencari ni. Tuanku tunggu pin tu. Saya nak pin saya balik. Kat mana pin? Satu kapal dengan examiner. Apa aku nak buat ni? Kau buat apa lagi ni Mira? Kau buat apa? Cari. Mira menonggeng. Mencari dalam crew rest. Tergolek dalam tu, keluar dah kusut masai. Jumpa tak? Jumpa end up yang paling ujung-ujung. Dekat tempat, kenapa kau duduk yang paling ujung? Dekat barang-barang semua dekat ujung. Tak tahu nak istighfar, tak tahu nak sebut apa, tak tahu nak sebut dah. Baca Asyik ujung pakai lesap, tak jumpa. Tapi tuanku, saya nak cari balik saya punya pin. Sudah. Masa tu Mira pernah lalu Ya Allah, kering darah ni, pucat lesi muka ni, tak tahu nak sebut apa. Salah sendiri kan? Salah. Yelah, tak check before. Yes. And then before hand over tu, dia patut check lah everything in order. Yes. Tak tahu bila masuk. Your job before you handle passenger belongings. Betul. Itu satu siapa-siapa yang masih lagi bekerja dalam airline, ambil iktibar benda-benda macam ni. Kadang-kadang benda kecil je, straw dengan stick itu. Jangan kena mata kena buka, presence of mind lah. Betul. Kita minda kita kadang-kadang kita serve tuanku kan. Ketar tadi tu kan. Kita pun kadang-kadang nak kena jaga juga benda-benda macam tu. Dan juga kepada yang mana cabin crew yang baru tengok lah kan, yang bagi kami ni, kalau tadi Mira dengan cerita tu, kalau untuk passenger pula, kadang-kadang passenger ni kalau tolong letak kod ke apa, dia ada letak, kita minta tiket flight dia. Kan? Tiket flight dia, boarding pass dia. Ingatlah wahai kawan-kawan, ada passenger tu boarding pass tu dia nak balik. Itu kenangan dia. Kan nak tunjuk dekat company yang kau ni. Jangan hilangkan, dia minta. Inilah pernah hilangkan. Okey. Alright. Kau nak terjun tak kapal aku tu? Tak. Pengalaman yang menarik. Wow, very interesting. Dan kita dikabarkan Mira ada bisnes. Ini dah masuk episod 3 belum? Segmen 3 dah ni. Kita nak berhenti. Kita nak masuk ke segmen yang ketiga. Tak. Sekejap je kan? Kejap je. Tak habis lagi lah pengalaman dia. Tak apa. Kita akan telusuri lagi sedikit sebanyak pasal AQ Master dia tu. Janji. Kita ke Zamira Dapur Kayu. Tak cukup soalan. Berjumpa. Cuba kau tulis kat bawah nak tanya apa. Selepas ini. Okey, aku nak minta maaf dulu. Okey, kenapa? Sebab biasanya cerita yang interesting macam ni akan nampak banyak aku menyampuk. Okey. Apa? Tu dah minta maaf lah kalau korang tengok macam banyak sikit menyampuk. Macam cakap tak, tapi sebab because kita banyak sangat soalan nak tahu. Banyak ni, dia crowded. Dia crowded. Jadi anda dengar pun kadang-kadang anda tu kadang-kadang saya pun dah rasanya. Okey. Okey ke? Okey. Kita masih lagi bersama dengan Sarjan Udara Bersara. Betul kan? Betul. Sarjan Bersara Udara Zamira. Dan menceritakan tadi pasal yang digigil-gigil masa mula-mula serve tuanku tu. Ceritanya daulat tuanku tu. Biasalah macam tu. Nak dapat daulat. Kan? Ya, bermain dengan darah diraja ni bukan simply-simply. Memang menggigil, memang satu badan tau. Dia bukan buat-buat gigilan tu. Dia memang akan jadi panik, dia akan gigil, dia akan lalui lah momen-momen yang surrealistic tadi tu. Dia akan lalui lah momen yang mengangkat-angkat tu. Sampai ketua dia ingat benda tu. Sampai bila pun akan ingat benda tu. Daulat tuanku ya, jangan bermain-main. Kau gigil tak dengan aku kan? Nak dapat tulah aku. Tak. Okey. Dan rasanya tadi kita berhenti di kita masih lagi dalam AQ Master ni lagi. Persoalan-persoalan yang mungkin netizen nak tanya lah. Kalau macam saya lebih banyak pada perbandingan. Sebab kau perbandingan. Kod lah lepas ni aku apply. Kod. Okey, yang kita tahu nak jadi pramugari VVIP TUDM tak boleh pilih. Bang, saya nak jadi, tak boleh. Kau kena masuk askar. Itu saja. Yang ni nak bagi tahu. Kan? Rasa aku. Tak boleh pilih. Sebab yang akan pilih bila kamu dah lepas apa semua, sepak terajang apa semua, makan katak apa semua, okey, sikit kamu jadi AQ Master. Baru dapat. So nak jadi ni kira macam kita boleh dengar cerita saja, dan you boleh masuk TUDM. Nasib-nasib rezeki dapatlah. Tapi jaminan tu tak ada.
Betul kata burung kat luar. Betul kata burung kat luar. So itu yang nak bagi pengesahan. Dan latihan adalah latihan tentera. Ya. Ini satu-satunya jadi pramugari, latihan tentera dan juga latihan civil punya airline. Yes. Macam dia kerja dekat di Malaysia Airline. So itu nak bagi clear. So siapa-siapa yang dengar ni, pandai aku cita-cita nak jadi pramugari VVIP TUDM. Padamkan. Jadi nak jadi TUDM saja. Pramugari VVIP padamkan. Tapi memang tak boleh pilih langsung ke? Tak boleh. Masa zaman Mira tak boleh pilih. Okey, diserapkanlah memang tak boleh. Tapi sekarang Mira tak pastilah. Untuk sekarang Mira tak pasti. Tapi zaman Mira memang terpilih. Betul. Itu macam masa zaman saya pergi interview yang masuk konten tu pun masih lagi tak ada. Masih tak ada. Okey, apa lagi yang kau tak tahu? Okey. So jadinya bila dah servis dan semua tu rasanya pengalaman yang paling manis lah yang you rasa sebagai menjadi, kalau macam kami, macam saya ketika memegang jawatan sebagai anak kapal, rasalah kita ni lah polis, kita ni lah tentera. Sekarang ni tentera dah jadi anak kapal. Tapi bagi saya adalah bila menjaga keselamatan penumpang daripada point A ke B tu adalah benda yang paling saya puas lah, daripada bagi diorang senyum, dapat kacang dan sebagainya. Untuk you sendiri macam mana sebenarnya? Sebab you dah memang tentera, menjaga keselamatan menjaga keselamatan tu adalah satu benda yang memang itulah fokus utama tentera pun. Bukan saja keselamatan penumpang dalam kapal, tapi negara juga. In case of emergency, mereka akan menjadi frontliner juga kepada negara kita. Tapi apa yang moment yang you rasa the proudest moment waktu you memikul sebagai anak kapal? Okay, the proudest moment yang Mira lalui rasain ketika Mira bersama-sama dengan ada beberapa peralihan kuasa tuanku. Okey, tuanku overseas ni lagi memang banyaklah kalau nak cerita, memang tak tahu nak cerita banyak sangat. Okey, antaranya yang paling Mira suka, kita bawa tuanku Sultan Pahang ya. Semuanya yang dah berumur macam bapak-bapak kita sendiri. Tapi yang bestnya yang moment dia, sebab kita fully attached dengan diorang ni. Bukan sikit-sikit, bukan sekadar servis biasa-biasa, tidak. Daripada benda yang dia tak suka sampai benda yang dia suka, benda yang dia comfort, benda yang dia dapat tu, macam dia happy makan tu habis tu. Ya Allah, rasa bestnya hari tu. Oh, sebab kita akan sediakan ya barang-barang tuanku, personal belonging tuanku. Itu bagusnya yang macam Mira terkena tadi, yang barang-barang yang barang tuanku yang hilang. Dari situ Mira bawakan ke BBJ aircraft yang lebih besar, belonging tuanku yang lebih banyak, barang-barang duit dan sebagainya, personal barang mahal kot. Betul. Kita memang kena bertanggungjawab supaya tuanku naik, benda kapal memang satisfy apa yang disuka, ikut apa betul-betul requirement tuanku. Betul. Exactly. Yang betul-betul yang membuatkan tuanku happy, contohlah air itu pun, contoh dengan Mira banyak sangat dengan tuanku Sultan Pahang ya, banyak air tuanku, air teh tarik tu pun, kalau tuanku tak happy with, dia akan membuatkan satu flight tak happy. Faham tak? Tuanku teh tarik tu, tuanku akan naik kapal TUDM ni semata-mata glass of teh tarik. Faham. Itu dengan tuanku Sultan Pahang tak boleh buat main-main. Berkali-kali test untuk nak buat itu je. Jangan cerita bab tuanku suka makan omelet ke belum apa. Belum lagi. Ini cerita bab tarik. Dia kalau tuanku tak happy dengan teh tarik, tuanku tak akan sentuh makanan ni. Itu memang kena jaga. Wow, itu yang memang kalau salah memang salah besar. Tuanku pilot akan tanya, tuanku minum tak teh tarik? Kalau tak minum, kenapa? Nak menjawab tu tak sanggup tu. Jadinya untuk pemakanan tuanku, barang-barang tuanku memang kena tip top level to the top lah, tak nak kata apa. Ya. Bagus. Yelah, sebab kita pun tahu tekanan menjadi M1 atau M2 ni, tekanan mereka adalah untuk menjaga. Tapi tak salah untuk mereka menikmati segelas teh tarik bagi mereka berada dalam situasi mereka, dan kemudian mereka kembali ke dalam tanggungjawab mereka yang utama. Okey, ini kau pernah lupa soalan ni kan? Aku lupa dah. Prince William. Lupa kan? Bukan level aku tau. Okey. Apa pengalaman dengan Prince William ni? Wow. Mira ada dua pengalaman yang menarik dengan Prince William, di mana pertama sekali Mira bawa tuanku Sultan Terengganu. Masa tu Prince William nak kahwin. Ya, dengan Kate Middleton, ya Allah, boleh dikatakan sepanjang pemerintahan tuanku jadi agung, ya Allah, Mira rasa momen tu memang tak dapat dijual beli. Ya, Mira ada bawa tuanku masa tu
kita bawa rombongan dari Malaysia. M1, the very very important, dari Malaysia bawa ke ke UK. London lah, BBJ lah. Ya, BBJ. Ya, yang bestnya satu tentang bawa tuanku ke overseas ni, yang bestnya di Canberra. Kita tak akan landing airport biasa. Kita tak main airport biasa. Oh, tak main. Okey, mana boleh. Sama je dengan Abang Sarul. Tak ada London Heathrow-nya. Tak ada dalam senarai kita. Tak ada. Kita main Canberra. Canberra saja. Kan, jadinya untuk Canberra ni, bayangkan betapa datang je, touchdown je kat Canberra tu, kita nak keluar ni, yang bestnya dekat Canberra ni, kita tak payah nak cop pasport. Kalau Abang Zarul pergi ke macam terbang ke UK, mesti cop kan, kita tak ada cop. Beratuk tak ada. Shop pasport UK tak ada bang. So maksudnya memang very very the VVIP dengan kita sekali dapat tempias tu. Alright. So masa tu Brunei dah masuk. Ya, negara-negara ternama. Bukan semua negara-negara yang terpilih boleh land dekat Canberra, tak boleh. Ya, dia ada yang terpilih saja. Contoh yang mungkin dalam dunia Commonwealth kot. Ya. Ataupun yang dia pilih lah. Yang dia pilih lah. Yang suka hati dia lah. Negara dia. Antaranya Malaysia lah yang paling bestnya. Maksudnya touchdown je dekat tu. Okey, tuanku turun. Kemudiannya dapat dengan kita sekali. Dalam masuk Canberra tu tak payah nak check apa pun. Maksudnya you daripada kapal, you ala-ala tuanku, ala-ala VVIP, you pun masuk sekali dalam Hummer yang sebegitu panjang tu, yang begitu VVIP tu. Keluar terus. Tak payah nak check, badan tak payah. Tak payah. Relax je. Balik kau pun tentera. Kalau aku jadi penyiring, confirm mesti selamatnya lah dia orang ni kan. Enggak sebab tentera kita kena tahan dulu bang. Kan. Dia check dulu bang. Ya. Masa Prince William kahwin, so jadinya seminggu, 2 minggu Mira berada di London sampai nak muntah, rasa macam Mira banyak flight ke London. Masa dengan tuanku. Banyak, boleh katakan setiap bulan, setiap minggu memang ke London saja. London, Paris memang banyak. Alhamdulillah. Kemudian bila sampai ke situ tu untuk pergi, bayangkanlah Prince William kahwin. Prince William kahwin kot. Betapa meriahnya kata London masa tu, Masya Allah. You pergi ke Buckingham tengok ke apa? Jalan, pergi. Ramai-ramai tu, you ada dalam tu? Kita, yes. Adakah bila you jadi stewardess ni, you kena jadi pengiring juga kepada VVIP tersebut? Yang antara yang best juga, Mira untuk menunaikan umrah berkali-kali. Alhamdulillah, Mira menunaikan umrah dengan Tuanku Agong ya. Dengan Tuanku Agong, ya, bukan nak kata ya kalau orang pernah tengok kan, kalau pergi umrah ada yang diiring tu, kepung-kepungan yang dikepung gitu. Okey, Mira pernah terjadinya tu dengan almarhum Sultan Abdul Halim ketika tu sampai ke Jeddah. Land sebelum nak sampai ke Jeddah, land pun dah bukan dekat airport komersial. Lain. Ya, lain. Ya, memang private. Kemudian masuk ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah tu, yang betul-betul ini memang meremang nak cerita ya, dengan Imam Besar Masjid Nabawi, tuanku, almarhum tuanku, Permaisuri Agong, dan saya sebelah Permaisuri Agong. Nak dijadikan cerita, benda tu macam tak semua orang akan dapat rezeki momen tu. Macam mana boleh dapat tu? Sebab kita memang dia akan ajak sekali. Sebab tu macam yang cakap tadi, adakah kita akan menyertai mengiring? Sama. Kita akan dapat Allah, nak cakap tu macam sebab rasa. Yalah. Insan-insan yang terpilih. Insan yang terpilih. Rezeki kita waktu tu juga. Ya, kalau dah sampai ke situ, itu dah rezeki. Bayangkan dah tu. Boleh masuk ke makam Rasulullah dengan imamnya, dengan tuanku M1, M2. Kita di sebelah M2, siapakah kita? Pengalaman. Allah pilih sampai ke tahap gitu ya, luar biasa. Itu momen yang lain-lain tu dah jealous lah kat luar tu. Oh, itu tak boleh nak kata. Dah mengumpat dah. Aku makan katak kau dapat tak elok lagi muka aku ni. Yang lainnya sabarlah. Okey, kebetulan masa tu you dipilih Alhamdulillah betul lah. Luar biasa. Tapi masa yang cerita William tu memang you join crowd je lah ke macam mana? Memang kita join crowd, kita have fun dekat London masa tu. 2 minggu je? 2 minggu. Tak lama juga lah dia duduk tak buat apa lah, merasai yelah sebagai tetamu dan juga istiadat perkahwinan. Kita jogging rasalah jogging macam orang berkuci kat London. Bang, dia nak jogging ke Hyde Park. Aku tak sempat jogging Hyde Park. Kita rasa benda-benda macam gitu. 2 minggu tak ada buat apa. Kita rasa benda-benda macam tu. So memang yang mungkin ada stesen-stesen yang pelik-pelik yang pernah you bawa kita punya M1, M2 ke mana-mana? Negara Rusia ke China ke mana-mana negara? China ada juga. Berkaitan dengan negara-negara China ni memang Mira antara yang terpilih lagi. Okey. Sebabnya yang itu aku nak alhamdulillah ke apa astagfirullahalazim ni untuk kau ni. Macam terpaksa je, macam tak suka je. Betul-betul. Ini yang
yang memang membuat orang ramai jealous lah. Sebabnya dalam ramai-ramai stewardess yang ada yang boleh cakap Cina, seorang Mira. Oh yalah, dia sekolah Cina. Bijak tak mak kita. Kau yang cakap lah dia. Okey, Jiang Huayi. 我的名字叫是米拉. Nampak? Shanghai, Beijing, negara-negara Engkau je lah. memang muka Mira je. Japan memang muka Mira je lah. So, nak cerita apa? Kan, so best dia gitulah. Ada tak orang mengatur orang-orang VIP kita dalam bahasa Cina kau tangkap dia? Ya, cakap wacang tawa. Ada. Tak ada. Kalau tidak memang kau ganyang dah dekat situ. Tapi seriusnya itu pentingnya kita yang boleh berbahasa Cina sebab okey, kita ke negara-negara Cina, Vietnam dan sebagainya, permakanan tuanku kita kena jaga amanah. Ya betul. Sebab dia orang kata no pork, tapi sebelah tu dia kata sebelah tu je tak ada pork, sebelah tu ada pork. Kuali yang sama. So nak dibezakan cuma belah tu tak ada pork, no pork lah. Tapi sebelah tu memang ada pork. Kita kena betul-betul pastikan. Dan Mira yang akan memastikan. Saya lah stewardess yang ke depan untuk mana sijil halal. Saya akan bergaduh dengan Cina tu. Kena. Bergaduh bukan bahasa Melayu dah. Cina. Woshak cakap. Memang you boleh bertutur 100%. Saya adik-beradik memang sekolah Cina. Tadi kan dia cerita tadi. Berbahasa Cina. Yalah, setengah tu sekolah Cina tapi tak pandai. Tak boleh cakap. Okay. Tulis tak pandai tapi cakap boleh. Cakap boleh. Tulis dah tak ingat lah maksudnya. Maksudnya tapi untuk bercakap tu boleh. Tapi untuk bahasa Cina di negara Cina, pekatnya na'udzubillah. Masya Allah. Kena betul-betul dengar hayati. Baru dapat. Kalau tidak, simpang. Tak jadi. Dia kena betul-betul kena lawan. Dia memang macam discriminate kita pun ada juga, tapi kena berani lawan lah. Yalah. Jangan lentok liuk ni tak ada. Dia kencing kita macam tu je. Kalau dekat dunia selebriti kita ada Sheila Amdah. Kalau dekat dunia aviation, inilah Sheila Amdah kita bang. Dalam bahasa Cina apa panggil nama saya 我的名字叫四米啦. Semila. Sheila Amzah dia panggil apa? Sheila Amdah lah. Sila. Dia ada nama-nama dia. Dia ada nama. I be so proud bang dalam dunia aviation ni. Tapi ada wakil daripada kita. Dan itulah kelebihan yang orang tak tahu kan. Dulu masa belajar sekolah Cina macam terpaksa, kenapa aku nak kena belajar sekolah ni. Tetapi rupanya Allah dah susun orang dah susun cantik. Yang orang tak boleh pergi pun flight tu, dia akan tukar-tukar stewardess. Tapi Mira memang akan maintain untuk flight tu. Dan naik bosan lah pun, tapi tak apalah. Tapi pergi je lah. Dan memang kita ni kan tanggungjawab kita. Dia ibarat macam Air Force One punya stewardess lah. Ya, memang Air Force One. Yelah, dia ibarat macam tu lah. Dia punya level dia. Tapi kalau zaman tahun 2013 masih servis? Masih. Zaman saya teringat cerita takluk. Di zaman-zaman operasi ke PBB ke, you pernah dihantar ke, ada dipanggil ke? Pernah kita menyelamatkan satu masa ketika tu Datuk Najib. Ya, Datuk Najib. Kemudian Datuk Najib punya kapal di Guam. Crash dia punya dekat windshield dia. Saya adalah immediate stewardess yang di call. Antara yang di call lah untuk immediate task. Setengah jam je flight tu mesti airborne. What happened tu yang Guam tu? Kenapa? Guam tu kita kena selamatkan. Maksudnya dia kalau lagi terbang dia akan crash. Maksudnya dia akan crack lah dia punya windshield tu. Itu kapal siapa dia naik tu? Kapal yang Datuk Najib naik ketika tu. Kapal siapa? Private. Private lah. Private kapal. Kemudian call pukul 2 pagi tak salah Mira, 3 orang je memang terus straight away, tak kira ration macam mana nak dapat, tak tahu apa yang ada je, kita direct. Apa yang ada je? Pukul 2 pagi Mira ingat lagi masa tu, terus airborne within half an hour. Prap. Sebab naik tu apa pergi sana? BBJ. Bawa ambil dia. Masa tu dia TPM. Ya, PM. Ya, Mira pernah rasa benda-benda yang gitulah, benda yang dia yang bestnya immediate task ni dia no delay tau. Setengah jam airborne. Sebab tu masa zaman Mira tu Mira macam orang kata paling mudah lah, kita rambut pun cepat-cepat. Baju pun memang dari tentera kan, memang everything dah standby. 2 pagi settle. Tengah tidur. Oh, tak tidur dah masa tu. Call tak, je masa dia call tu tengah tidur tak? Macam kita dah terbiasa dengan mode standby mode. Standby mode. Tentera bang. Dah terbiasa dah dengan. Dah terbiasa dah. Gerak dah bang. Ya. Bunyi je gerak. Itu task yang special jugalah tu kan. Tapi pergi hantar ke operasi yang besar-besar tak ada. Operasi besar-besar belum tak ada. Tapi kalau ada operasi macam tu, adakah AQ Master
kalau terpaksa dia ambil juga. Dia ambil juga. Tapi dia ada bahagi-bagilah macam kapal bawang tu ada AQM dia. Macam kapal CN, Charlie, semua tu dia ada stewardess dengan loadmaster dia sendiri. Macam macam untuk VVIP saja. Dia tak campur. Dia tak campur. Dia more to fokus pada VVIP sahaja. Dia ada steward yang biasa juga. Dia ada steward yang biasa juga. Tapi steward yang biasa tu biasa je lah. Yalah, yang bukan tapi macam yang first class punya steward lah. Hanya untuk first class. Yang biasa macam aku ni macam biasa je. Tapi tak salah saya rasa kalau soalan saya tanya. Saya sering tanya guest-guest saya sebelum ini. Bila seseorang tu memegang sebagai anak kapal, apa tanggapan masyarakat, apa tanggapan keluarga dan sebagainya. Sebab norma kehidupan jadi anak kapal di komersial ni berbeza. Ada yang keluarga yang positif, ada yang mungkin yang bersuka meraihkan. Bagi flight jadi anak kapal di kalangan tentera udara, macam mana sebenarnya image tu? Adakah orang tahu ke? Orang tahu ke ataupun macam mana diraikan? Macam adakah mana mereka macam memang akan orang cakap you adalah a sort of celebrity of TUDM kan? Kita panggil apa tu? Flower pot TUDM ni. Yang ini macam mana kalau bercerita? Okey, kalau untuk stewardess AQMQ lah, terutama panggil Q ni, memang di level TUDM ni memang orang macam pandang tinggi. Wow, Q lawa, cantik, wangi. Kan memang di kalangan trade yang biasa ni diorang macam adore lah. Teringanya nak jadi. Macam tapi tak boleh nak tapi tak boleh. Tapi dia bila dah masuk Air Force untuk nak convert tu boleh. Tapi dia kena ada beberapa syarat lah gitu. Ada gitu. Tapi orang yang tahu tengok Q ni je, tambah pula orang tahu kita steward VVIP. So bukan kaleng-kaleng ni. Bukan buat biasa-biasa ni. Kalau macam anak kapal lain, cara lenggok jalan kita dah tahu dah. Ini steward MH ni. Ini steward. Kalau untuk Q macam mana? Adakah korang punya pembawakan diri tu berbeza sebenarnya dengan orang lain ni? Tak adalah nak poyo sangat ni. Tak apa cerita je. Tak adalah ni kan kita macam bagi Mira biasa. Bagi Mira biasa, tak nak nanti orang rasa macam menyampah, rasa orang memang ada yang suka, ada yang tak suka sebab orang tahu kita dah attach dengan orang-orang kenamaan kan. Bila masuk majlis-majlis yang askar-askar ni orang rasa macam tips orang banyak. tak apa nak duduk sangat dengan kita ni. Orang tak nak duduk sangat dengan kita, so kita okey je, tapi orang macam tak apa, macam rasa macam rendah diri, macam back off macam tu. So tapi gitulah perasaan. Grooming off pada jadual memang kena jaga ke juga? Every time Q kena jaga? Every time kena sentiasa. Memang TikTok sebab tak bolehlah pakai track shoot, baju TUDM jalan pergi rumah member, tak boleh lah. Kalau boleh. Q memang sini akan tengok. Kena sentiasa sebab kita ada immediate task tu. Yes, dia sebilangan masa tak tentu. Bila-bila masa dia akan call, you kena datang. Tak ada I dekat luar tengah beli, no way. Tengah memancing pula. Tinggal. Anak bini tinggal lah, gitulah. Seumpama gitulah. So memang grooming kena jaga, tak boleh sewenang-wenang. Fitness kena jaga. Jomlah hiking mandi paya. No. You dekat panggil apa? Markas dekat base lah, base Subang kan? Base Subang. Ya. Panggil apa? Dua squadron. Dua squadron. Dua squadron VVIP. Saya pernah masuk, alhamdulillah. Masuk. Ketika meraihkan Pascal, tak salah orang buat dekat situ. Situlah sebab aku buat shooting untuk VIP pun kat situ juga kan. Sangat adore sebenarnya. Memang you all duduk dalam camp tu lah. Memang di situ. Disediakan tempat tinggal apa semua. Sama dengan itu IDM lain. Dia punya penempatan special tak ada untuk Q. Sama saja. Tak ada, sama je penempatan tu. Dan kalau saya tak salah, landasan untuk kapal terbang adalah sama dengan Subang. Yes, sama. Tapi dia akan priority lah. Maksudnya M1 dululah. So kapal lain akan stay tunggu. Kan bagi M1 take off dulu. So dia rasa lah macam kita bawa M1 ni. Kan so kapal-kapal kena relax dulu, dan bagi kita orang take off dulu. Bye-bye. Dia macam tu. Okey, ini satu benda nice to know sebenarnya. Kita dalam aviation civil, penerbangan awam, kalau kita Subang, kita panggil ada 3 letter code tu kan, SZB. Betul. Tapi dalam military ada 5 kod. WM. Ya. Kalau Subang apa? WM. HB, dia ada kod-kod dia. Kod dia bukan 3 letter code. Dia WM something. Kalau landing dekat London, dia bukan London Heathrow. Bukan. WM. Dia ada special code dia. Military code. Ini nice to know. Level lain I tak tahulah kalau dekat airport tu tiba-tiba kan Q ni turun juga. Aku rasa dia orang berjalan, aku memang duduk ke tepi mandang dinding. Jangan jas aku. Tapi kadang you ambil dekat kompleks Bunga Raya juga kan? Ya.
Untuk urusan-urusan rasmi, maksudnya lawatan-lawatan rasmi tuanku ke luar negara memang di Kompleks Bunga Raya. Kompleks Bunga Raya. Maknanya you ambil, you gerak daripada Subang, landing KLIA. Landing KLIA, ready dekat situ. Urusan-urusan rasmi. Kami sangat-sangat Okey. Kita tinggal lagi 9 tak banyak minit. masa kita nak bercerita pasal you punya business ni. Ya. Tapi sebelum kita menginjak ke situ, mungkin the total of 13 years you bersama dengan TUDM, mungkin you boleh gabungkan beberapa patah ayat untuk menggambarkan kerjaya pramugari VVIP TUDM selama 13 tahun ni. Okey, selama 13 tahun Mira dalam kerjaya TUDM ni, okey, ini momen ataupun pengalaman yang tak akan boleh dijual beli. Ya, tak semua orang melalui, walaupun stewardessnya ramai, tapi tak semua stewardess melalui pengalaman yang sama. Berbeza-beza dan tak semua stewardess terbang kapal-kapal yang best untuk tas-tas yang best. Jadinya apa yang Mira dapat dalam 13 tahun tu dengan Prince William yang terbang ke South Africa bawa Nelson Mandela, itu perkara-perkara yang wow, ada sini ni dapat, ada sini ni tak dapat. Maksudnya momen yang Mira ada tu memang totally mahal. Dan apa yang Mira belajar dalam TUDM, Mira implement dalam dunia perniagaan Mira sekarang. So ada briefingnya. So benda-benda tu macam dah jiwa Mira. So disiplinnya, everything tu dah memang terpahat. So nak masuk dunia pramugari ni memang betul-betul kena jiwa kentalnya, disiplinnya. So semua Mira dapat rangkulkan di situ. Ya Allah, untuk kehidupan kita sebagai manusia biasanya luar biasa di situ. So you resign bersara sebab tamat perkhidmatan? Reason why saya bersara tu, tamatkan perkhidmatan lah, senang cerita, bapa saya ada masalah kronik dalam kesihatan. Okey. Sepatutnya saya memang dah dibolehkan lah untuk berhenti, ada option lah maksudnya. Tetapi Mira memilih untuk VIP kan mak bapak saya. Ya, itu lagi VIP lah. Ya, lagi VIP sebab 13 tahun Mira tak ada ruang masa begitu sebab kita terbang tak tentu masa. Betul. Jadinya untuk mak ayah tu tak ada momen-momen tu. So Mira pilih bila once dapat tahu baba didiagnose segitu, terus Mira ambil keputusan berhenti dan merajai untuk mak bapak pula. With pension lepas. Mira tak pension. Tak pension lah. Mira tak pension. Dia kena 21 tahun baru dapat pension. 21 ataupun 22. So dapat duit simpanan dan sebagainya lah. Macam tapi itu. Tapi ia boleh bersara awal boleh bersara awal. So maknanya you bersara awal lah. Bersara awal. Ya. Kalau Mira Domai, bapak diagnose apa waktu tu? Ada masalah prostat, ada kencing manis dan sebagainya yang membuatkan dia lari daripada hospital. So anak dia seorang, sebab Mira adik-beradik memang stewardess. Kakak Mira Emirates Airlines, masih lagi di Emirates Airlines. So dah 22 tahun. Aku boleh berhenti ikut Mira, kau duduk sini. Tapi dia tak makan katak lah. Tak. Tapi dia commercial airlines lah. Dah commercial senior commercial airlines lah. Dah 22 tahun. Masuk pun sama masa macam Mira juga. Boleh panggil lah. Ya. Konten je kau tengok kan gerak lah. Dia masih fly lagi? Masih di Dubai sekarang. Masih di sana ICC lagi. lah. Ya. Okay. Dia bersara awal. Then macam mana bermulanya dapur kayu tu? Dah bersara awal, dah dunia glamour, balik kampung, apa nak buat ni? Kan apa nak buat, dah biasa ada gaji, dah biasa ya Negeri Sembilan, kampung-kampung masak-masak. Jadi baba Mira ni memang suka. Kami keluarga ni memang adanya masak-masak dapur kayu ni memang daripada dulu. So nak jadikan cerita, adik Mira kata why not dapur kayu lah. Dia kata macam tu. Mana ada orang muda yang masak pakai dapur kayu, dia kata gitu kan. So dari situlah tercetusnya idea untuk Zamira Dapur Kayu. Masak pakai dapur kayu, orang muda cantik-cantik, cantik berasap. Berasap. Tapi normal sebenarnya TUDM. Kan? Berasap. So dari situlah wujudnya Zamira Dapur Kayu. Ya. Luar biasa. Jenis-jenis masakan kan? Jenis-jenis masakan kampung macam contoh gulai daging salai, rondang daging, pucuk ubi tempoyak, masak apa keli hangit, semua masak. Keli tak ni resepi of course. Memang daripada keturunan lah, memang ambil kau dia bagi keturunan. Bukan mak bapak keturunan dia. Mira memang keturunan daripada Negeri Sembilan. All the way. Bang, Mira, menu restoran please. Keturunan. Kau carilah sendiri. So memang masakan Negeri Sembilan. Ya, masakan asli Negeri Sembilan, rendang daging kita yang memang orang kata menggunakan rempah daripada 4 keturunan, ya. 4 keturunan. Di situlah. 4 keturunan kau. Nampak? You ada rempah. Kita ada rempah 13-nya, kita ada bawa rempah 13-nya. So daripada arwah 13 apa? 13 jenis rempah. Ya. Mana-mana rempahnya? Tunjuk. Bagi tengok. Ada tu. Ini dah macam ada halang-halang bawa, tunjuk terus. Tapi bang cross je bang. Ya Allah patut letak pada awal tadi. Tak tahu pula dia bawa.
Tunjuk dulu. Okey. Oh my Okey. god. Tunjuk. Okey, ini produk asal Mira bermula. Okey, berhenti 2016 tak tahu nak buat apa, adik kata kita dah ada dapur kayu, kita dah ada rempah nenek moyang kita dah ada. So 13 jenis rempah terdiri daripada 13 jenis rempah yang premium lah. So memang dihasilkan oleh keluarga Mira sendiri. So masakan kita di kedai memang menggunakan rempah lah. So jadinya kebaikan rempah memang tak ada MSG, garam memang suci murni dengan rempah saja. Tak ada garam, tak ada perisa. So kita nak ajak orang back to zaman nenek-nenek dulu yang sihat, kuat. You tak ada MSG. So Mira dapat idea tu. Oh, why not? Aku dah ada rempah nenek moyang kot, come on. So kita nak ajak ramai orang sihat. Dengan tak ada perisa, pewarna, perasa, MSG tak ada, garam pun kau kena letak sendiri. Ada maksudnya macam tu. So inilah yang Mira bermula. Inilah yang menempa nama Zamira Dapur Kayu. Tengok. Wow. Kau jangan cakap ni berapa ringgit satu? Ini RM25 untuk 100 gram. Okay. Tabur-tabur pasti sedap. Ya, tabur-tabur pasti sedap. Penggunaan mengikut kuantiti masakan anda. Ini macam guna garam kunyit macam itu je. Ini dah macam benda halus je, tabur-tabur. Engkau. Ini apa pula? Okey. So jadinya dua yang melibatkan dapur kayu tadi. So kita ada, ini pun memang daripada nek nyang kita punya. Dah memang resepi tu dah memang ada dekat situ. Kita cuma macam, kita ada rempah, kita ada dodol. Dodol ni masih dikisar sendiri lagi. Dia punya beras pulutnya. Bukan beras yang kita tepung yang kita beli dekat kedai, bukan. Memang beras pulutnya dikisar sendiri, dibancur oleh tangan mak saya sendiri menggunakan dapur Sabak. Dapur kayu. Handmade. Handmade. Kacau tenaga manusia, tak ada mesin, tak ada Soalan, memang bawa satu je ke tu? Banyak kita bawa ni. Memang kita nak bagi. Ada. Kalau ada, saya rasa yang ini. Sekali buat ni berapa kawah ni? Ini kita buat dulu 2 kawah, 2 kancing. Pantang tau. Hari-hari sold out. Kita punya sekarang ni kita buka untuk TikTok shop, within 30 second sold out. Wow. 30 second so sold nak out. dapatkan memang TikTok lah. TikTok boleh, Shopee boleh, melalui walk-in kedai pun boleh, tak ada masalah. So maknanya di TikTok apa? TikTok Zamira Ratu Rempah. Okey, kita Zamira Ratu Rempah. Zamira Ratu Rempah. Rempah 13 HQ. Yang ni pun ada. Sama, Ratu Rempah juga. Kita ada, ini dalam Zamira Dapur Kayu. Memang you buat live selalu memang jual lah. Memang hari-hari live. Astagfirullahalazim. Ya ilah, engkau pakai sudu lah. Ya Allah. Dah aku cakap ni aku punya. Okey, engkau punya lah tu. Memang menggunakan memang handmade, homemade. Memang dapur kayu, tenaga manusia 6 jam. I love Amira sebab mengecik-ngecik ada aku. Ni perasa apa? Dia tak over sweet yang macam orang jual yang lain, babe. Betul. Yang macam aku boleh habiskan satu bekas ni. Kau suka dodol Suka. Zamira, sedapnya. Memang handmade tau. Wow. Memang handmade, memang resepi nenek, keturunan nenek moyang. Ada kan dia pakai dapur kayu juga? Ya. Sebab I rasa asap tu. Ya. Smoky tu. Aku kan memang dengki dengan kau, barang makanan memang aku nak makan dulu. Dia memang rasa smoky. 6 jam ya, kacau tenaga manusia. Sedap. Itu dah. Sampai Tenaga dah sudu manusia. kau. Tak apalah, kadang-kadang kita steward ni dalam hutan tau, Encik. Kena ingat. So berapa ringgit ni, berapa ringgit? Okey, untuk rempah 13 ni untuk 100 gram hanya berharga RM25. Sama juga dengan dodol. Dodol untuk setengah kilo RM25. Expiry date ada ditulis. Ya, tertulis berapa di situ. Lama Live chef sekitar 8 bulan ke setahun. Oh, ini lama. Ini rempah tak ada masalah. Kita punya dodol pun dia insya-Allah tak berkulat. 2 minggu ke 3 minggu, sebulan pun tahan. So yang itu, yang ini yang barang-barang boleh dijual. Tapi kedai makannya di mana? Kedai makan di rumah juga. Di situ juga? Ya, wujudnya kedai makan ni sebab before this Mira buat live masak-masak sampai fans, mula-mula tak ada fans, generate fans, sampai fans kata Mira asyik tunjuk masak aje. Bila nak buka kedai? Dan dari situ datang satu lagi idea, kita buka kedai makan pula. Dari kat rumah membawa ke kedai berapa lama? Tempoh masa? 1 tapak, 3 tapak. Tak, maksud saya tempoh masa you nak hasilkan, berniaga sampailah you buka kedai tu 3 bulan, 4 bulan? Produk dah 8 tahun. Lama. Produk dah 8 tahun. So Mira habis stewardess memang Mira buat produk dulu. Kemudian setelah dalam 3-4 tahun lepas tu dia baru datang kedai makan pula. Dia makan dalam 5 tahun. Ya, lebih dari 3-4 tahun gitu. So bagaimana sambutannya? Oh, luar biasa ya. Untuk di sekitar ataupun ada orang luar? Kita bermain dengan United Kingdom, Japan, Paris, balik daripada Qatar, daripada Dubai semata-mata nak makan rendang daging kita. Sebab rendang daging, sebab tu Mira kata rempah 13 ni anda kena rasa. Dia memang lain macam, lain macam. Sebab ini memang nenek moyang Sebab Mira ambil exactly resepi, Mira tak ubah langsung.
Sebab Mira yakin ini yang orang tak ada dalam dunia. Sebab semua orang bermain dengan seasoning. So apa cara Mira boleh nak bantu MSG, orang kan? MSG. So bantu ramai anak-anak muda sihat, anak-anak kita sihat. Macam mana cara dia? Ini dah, this is the best Dia way. apa beza dengan MSG yang ni? Ini totally rempah. Maksudnya ketumbar, jintan halu, jintan kasar, white pepper, black pepper, sampailah 13 jenis rempah. Semata-mata rempah. Tak ada campuran lain. So dia boleh menjadi pengganti pada MSG? Boleh tentu? jadi pengganti. Yes. Memang itu tujuan Mira. Untuk pengganti kepada MSG secara sihat. Letak MSG letak banyak. Apa-apa jenis masakan saja? Masuk. Kuih, nak buat kuih, nak buat minuman sihat untuk tubuh badan, wanita, lelaki boleh, tak ada masalah. Kemudian untuk nak buat kuih. Orang kata masak je ke rempah. No, dia banyak sangat kebaikan dia. Untuk kuih, ya macam-macam jenis kuih, kuih serimuka. Biar dia mesti dah enjoy. Macam-macam dia masak. Ya, segala-gala rempah. Ini masakan semuanya boleh masak dengan rempah. Tak ada masalah. Okey, saya letakkan sekarang dia punya sosial media, TikTok. Zamira Ratu Rempah. Ratu Rempah. Zamira Dapur Kayu, FB. Ya. Rempah 13 HQ, TikTok. Ya. Dan juga nombor untuk nombor WhatsApp. Okey, daripada Mira Monera Resources Negeri Sembilan. Okey. Alhamdulillah. Cara bisnes pun boleh tahan lah Mira ni, dahsyat lah. Pandai berbisnes, pandai menjual produk dia. Mungkin daripada pengalaman didikan di Q. Exactly. Exactly. Apa yang Mira belajar dalam Q, Mira totally apply. Cara percakapan Mira, dari situlah at least Mira ada kelebihan. Sebab kita dah bercakap dengan Tuanku Agong kot. Level kita kan, so dengan semua kita boleh jumpa. Sebab tu Mira tradekan pelanggan-pelanggan datang kedai makan Mira. Macam VIP. Dulu VIP di Awan Biru, sekarang di Bumi Yang Nyata. Yes. So itulah dia. Tetamu restoran ataupun you punya produk adalah your VIP sekarang. Alright. Okay. Kita sudah nampaknya sikit, kita biarkan dia enjoy dengan dia punya dodol. Nothing to say. Okay. Until you eat this. Nah kan. Tapi bagi yang suka manis-manis macam tu, tak payahlah. Bagi yang memang nice. Nak tahu, otentik, sedap pun. Boleh. Antara yang terbaik daripada rasa ni, berapa suap. Okay. Okay bang, aku alright. Okay. Nak makan. Go. Kita dah kena closing. Terima kasih Zamira. Thank you so kerana much. melapangkan masa dan sudi berkongsi pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat saya rasa luar biasa lah. Masya Allah. Masya Allah, memang luar biasa. Satu orang kata pengalaman yang tidak pernah ada setakat ni di Borak Dalam Geli. Menjadi impian kami sebenarnya nak meneramah pramugari ataupun anak kapal bagi TUDM. Impian kami berdua untuk menjadi seorang meneramah dalam Borak Dalam Geli. Dan kepada anda yang suka dengan konten ini, boleh bagi like, dan kalau suka dengan Zamira, pergi beli produk dia, pergi sokong produk dia, pergilah ke restoran dia. InsyaAllah kita sama-sama bantulah kan. Dan akhir kata daripada saya, kalau anda nak di ladang ke? Mungkin rasa macam bang tak cukup, nak lagi lah. Zamira tak share lagi pasal Mandela tadi tu. Aku bagi pula. Bagi pula. Lepas tu bang, kita tak rasa lagi rendang daging dia bang. Mungkin boleh pergi kedai ke? Dia bawa sini. Dia bawa sini. Dia bawa sini. Dia bawa sini. Boleh makan rendang pula kan? Komen. Makanan ditaja. Cukup 100,000 views kita boleh buat. Kita boleh masalah. Buat. Kita nak tahu part tu sebenarnya banyak sangat. Pada anda yang baru dengar pun, kita orang pun macam banyak salan antara saya dengan Abang Zarul. Kami terlalu banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Dan we love to know more. Betul. Terima kasih lagi sekali Zamira. Dan terima kasih pada anda yang menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Dodo sedap.